yang ambil jurusan syariah ataupun orang yang berkecimpung dalam bidang bidang kita panggil kehakiman syariah ni mungkin dah agak arif dengan benda ni. Jadi untuk pandangan masyarakat umum ni, benda ni agak kurang untuk dibicarakan, menyebabkan orang tertanya-tanya sebenarnya. Jadi untuk buka ni dulu, saya ingat saya persilakan Saudara Izzuddin dulu untuk beri sedikit mukadimah tentang isu ni. Oh, Dipersilakan. okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala aqibatil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir watmim al khaira ya karim. Okey. Pertama sekali apabila kita berbicara tentang soal kehakiman ataupun penghakiman lah, kalau betul lah imbuhan dia. Okey. Kita mesti kembali kepada definisi hakim tu tersendiri. Pertama sekali, hakim ni sebenarnya dia adalah daripada hakim tu juri dah. Hakim tu maknanya hakim tu orang yang melakukan amalan qada, menjatuhkan hukum, tu maksud hakim. Tapi kita dah jadi satu term yang biasa kita gunakan. Tapi sebenarnya kehakiman ataupun penghakiman ni sebenarnya dalam bahasa Arab ni adalah qada lah. Qada yaqdi, qada. Qada ni maknanya menghakimi, menjustifikasi. Okey, itu dari sudut bahasa. Jelas setakat ni? Jelas. Okey. Kemudian dari sudut istilah mengikut sini istilah para fuqaha lah. Jadi hakim qada ni adalah al-ilzam man lahu al-ilzamu bi hukmi syar'i. Maksud dia iaitu proses ataupun kita kata suatu implementasi justifikasi yang dilakukan oleh orang yang mana mempunyai keahlian untuk menjatuhkan sesuatu hukuman berdasarkan hukum syarak. Okey. Itu pertama sekali. Okey, kita tengok dari sudut kita kata dari sudut bagaimanakah sejarah Islam berkenaan tentang penghakiman ini. Pertama sekali tentulah pada zaman ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman Rasulullah, ketika turunnya ayat dalam surah An-Nisa tu, ayat yang ke 105, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnaka ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah, litahkuma bainan nas. Okey. Maksud dia, apabila didatang kami, maknanya Allah Taala menurunkan wahyu berdasarkan kitab, berdasarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara khasnya dan umumnya kepada umatnya, maka litahkuma, jadikanlah Al-Quran itu sebagai sandaran ataupun kita kata board of judge untuk menghukumkan, untuk menyelesaikan khusumat, menyelesaikan pertelingkahan ataupun apa-apa saja yang melibatkan kita kata memerlukan kepada penyelesaian litahkuma bainan nas sebagaimana dikehendaki oleh Allah Taala. Itu. Jadi itu pertama sekali lah antara masyru'iyah kita kata mengapakah qada ini adalah salah satu elemen yang penting dalam agama Islam. Okey, kemudian beralih kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala apabila Rasulullah mengutuskan para sahabat, sudah tentulah ketika zaman adanya Rasulullah itu sendiri menjadi seorang hakim, dan kemudian dilantik para sahabat yang berada di bawahnya. Okey, alaihi salatu wassalam. Antaranya ketika Rasulullah mengutuskan Sayyidina Muaz bin Jabal dan juga Abi Musa Asy'ari dan juga Ali bin Abi Talib. Dan Sayyidina Muaz ni bin Jabal dan Abi Musa Asy'ari ketika diutuskan ke Yaman, Rasulullah menanyakan kepada mereka, bima taqdiyan, dengan apa yang kamu akan menjustifikasikan, maknanya dengan apa yang kamu akan menghukumi. Maka qala, serentak mereka berkata, Sayyidina Muaz bin Jabal dan juga Abi Musa Asy'ari, qala idza lam najid hukma fi sunnati, jikalau kami tidak dapati sesuatu kehakiman ataupun hendak panduan
panduan dalam menjatuhkan hukum dalam as-sunnah dan juga dalam al-kitab, maka naqisu al-amra bil amri, maka kami akan mengkiaskan, kami akan cuba mengolahkan sesuatu perkara tersebut dengan apa yang kami fahami yang terdapat dalam tekstual Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian bima aqrabu ila al-haqqi amilna bihi, dan bukanlah kami semata-mata olahan tersebut semata-mata berdasarkan pendapat kami, tetapi kami akan cuba membawa kepada kebenaran, yang mana kebenaran itu yang kami akan menjadikan keutamaan. Okey, untuk beramal dengannya. Okey, itu dari sudut kita kata timeline lah, timeline qada kehakiman, penghakiman yang ketika zaman Rasulullah, kemudian beralih kepada zaman Khulafa' Rashidin. Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika dilantik sebagai seorang imam, dia juga menjalankan tugas sebagai seorang qadi, sebagai seorang hakim. Kemudian beralih kepada zaman Sayyidina Muawiyah pun, Sayyidina Muawiyah selain menjadi seorang imam, jadi seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang hakim. Begitulah pada zaman Abbasi dan terakhir pada zaman Uthmani, ketika tak silap pada tahun 343 Hijriah hingga 1343 Hijriah. Okey. Itu dari sudut kita kata sejarah kehakiman yang ketika zaman Rasulullah. Okey, berbalik kepada tajuk kita ini. Tajuk kita ini berkaitan dengan adakah hakim perempuan, bagaimanakah soal hakim perempuan ini menurut perspektif syarak. Apabila kita sudah menyelusuri timeline ni, kita akan tengok bahawasanya memang tak ada dalam sejarah Islam pada peringkat awal, sama ada pada awal kurun khalaf ataupun golongan salaf, memang kita tidak akan dapat kita ada dalam sejarah Islam hakim wanita pada peringkat awalnya. Okey. Jadi di antara syarat-syarat sebagai seorang hakim ataupun qadi, antaranya selain daripada mukallaf, selain daripada ba'akal dan juga baligh, dan juga dalam kalaulah hakim syar'i, Islam dan semuanya, antaranya adalah adil, dan antaranya adalah az-zukurah, iaitu lelaki. Okey. Cuma sebenarnya walaupun jumhur para ulama berpendapat bahawasanya hakim ni mestilah dalam kalangan lelaki dan bukanlah kalangan perempuan, itu pendapat jumhur dan ada khilaf di kalangan para ulama, nanti kita akan jelaskan. Jadi kita cuba fahami dalam konteks amali yang dalam mahkamah pada hari ini dan juga perlembagaan negara kita berkenaan dengan soal hakim wanita ini. Okey, itu sahaja mukadimah daripada saya. Okey, kalau dipersilakan ahli panel lain, insya-Allah. Masya-Allah, kita punya mukadimah dah mencakupi jami' wa mani'. Maknanya dia lengkap ada tu dari segi takrif dan sebagainya. Cuma saya tak nampak pula kita punya pembicara lagi 2 orang. Adakah terkeluar? Rasa terkeluar dah tu. Sudah. Sudah. Sekejap. Rasa terkeluar lah engkau. Okay. Kita tunggu sementara, nak tunggu masuk lah. Nak tunggu masuk. Okay. Ni ada satu soalan lah saya nak tanya. Jadi berdasarkan yang Din cerita tadi, maknanya memang ada khilaf bainal fuqaha tentang absahnya satu-satu hakim itu tidak mesti daripada seorang lelaki. Jadi benda ni adakah sebarang perbincangan daripada kalangan fuqaha kalau hakim yang dilantik tu daripada kalangan khuntha. Kita nak cerita pasal khuntha lah. Kita tak nak cerita bab mukhannas. Sebab mukhannas ni jelas dia lelaki. Silakan. Okey. Pertama sekali, apabila khunsah sebenarnya ada disebut dalam kita kata teks-teks para fuqaha lah, antaranya mazhab Syafi'i. Cuma
masalah perempuan ni, dia sebenarnya masalah perempuan ni, dia melihat kepada adakah seorang perempuan itu boleh menjadi wali ataupun tidak boleh menjadi wali. Sudah tentu sebagaimana kita pengajian fiqh yang mana kita maklum, seorang perempuan tu tidak boleh menjadi wali kerana mereka tidak boleh mempunyai syarat bagi imamah kecuali syahadah. Syahadah maknanya saksi. Okey, sekarang ni uh, dia pada awalnya begitu. Kemudian apabila ulama membuat apa kita kata membuat persoalan bagaimana dengan khunsa? Adakah khunsa boleh mendapat hak-hak uh, yang sepatutnya dia dapat sebagaimana seorang wanita dalam bab syahadah sebagai contoh? Jadi khilaf antara para fuqaha. Dan pendapat yang majoriti mengatakan bahawasanya khunsa ini dia adalah seperti wanita dalam 70% daripada hukum syarak, terutamanya dan termasuk dalam bab syahadah. Dan kemungkinan khunsa tersebut boleh menjadi hakim jikalau dia menepati syarat bagi seorang wanita itu untuk menjadi hakim ketika adanya keberhajatan dan juga darurah. Itu yang disebut oleh para fuqaha, yang disebut oleh Al-Imam Mujarimi dalam syarah dia Al-Khatib Syarbini. Khatib Syarbini syarah kepada Al-Iqna' dalam jilid yang ketiga pada muka surat 184. Dalam tu dicerita lebih jelas bagaimana seorang khunsa boleh menjadi hakim apabila para fuqaha Syafi'i berpendapat seorang wanita itu boleh menjadi hakim apabila ada keberhajatan dan darurat yang mana sudah tidak ada keahlian dari kalangan lelaki, dan kemudian berlaku di situ jikalau wanita tersebut adanya khunsa. Ada masalah apabila ada khunsa, apabila berhimpun dua kategori ni, lelaki perempuan dan ada khunsa. Dan khunsa ni sifat kelakian dia tu lebih terselah, dan kita kata khunsa yang wadih, khunsa yang wadih, bukan khunsa yang muskil. Khunsa yang wadih maknanya khunsa yang jelas kelakian dia di pihak kelakian dia ataupun pihak perempuan dia, kewanitaannya. Okey, jika berlaku permasalahan begitu, jadi Qadi Hussein dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Hawi Al-Kubra menyatakan bahawasanya apabila khunsa itu terlebih, ada kata terlebih dari sudut zukuratuhu awdah min unufatihi fayakhudh hina idhin hukma al-imamati wa hukma al-syahadati. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Hawi Al-Kabir. Apabila seorang khunsa yang wadih, yang jelas kelakian dia, boleh kita kata 70%, kita kata alat kelamin dia, alat lelaki kelamin dia berfungsi, maka ketika itu diutamakan khunsa yang wadih tersebut daripada perempuan. Pada ketika itu, walaupun pada ketika itu kita katakan, kita andaikan terdapat darurat yang mana lelaki pada ketika itu tidak cukup syarat untuk menjadi hakim, tetapi perempuan itu lebih adil dah, cukuplah, maknanya cukup syarat. Tapi ada kita kata ada lagi calon yang lain, calon khunsa yang wadih tadi, maka diutamakan khunsa yang wadih kerana sifat kejantanan dia tu lebih terselah daripada sifat kewanitaan dia. Dan ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Hawi Al-Kabir. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Saudara Din. Okey, ni nak beralih kepada Tuan Syarafi kita. Saya nak tanya dari segi ni lah, dari segi pengamalan di Malaysia. Setakat ni lah, sebelum yang mana yang kita tahu Ketua Hakim Negara kita setakat yang terbaru ni memang dilantik daripada kalangan wanita lah. Cuma dari segi sejarah lah di Malaysia, hakim-hakim mungkin saya pun kurang arif yang dikatakan mahkamah ni mahkamah tinggi rendah apa semua ni. Cuma dari segi lantikan tu sekitar tahun bila yang kita dah ada hakim wanita, kalau boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, alhamdulillah, jelas. Boleh Okey, jelas. Jelas Right. Tadi ada masalah lain sikit. Saya rasa mungkin problem sikit lah. Right. Mungkin dengan sejarah pelantikan hakim. Sebab saya sendiri, saya dengan Pemuafda Peguam Syariah.
fokusnya kita berkenaan dengan perlantikan di mahkamah syariah. Umumnya kita kena faham dulu apa antara syarat ataupun apa orang kata kriteria yang membolehkan seseorang itu ataupun seorang perempuan itu untuk menjadi hakim di mahkamah syariah lah. Sebab civil dia ada dia punya law dia, so syariah pun dia ada law dia. So untuk civil saya tak boleh orang kata nak kupas lebih-lebih pun tak boleh, sebab itu bukan kita punya padang kita. Nanti kalau kita kupaskan dia jadi lain kan, salah fahaman pula. Okay, yang itu kita serah pada kawan-kawan yang daripada civil lah, mungkin ada dalam kalangan listener kita. Okay, cuma untuk berkenaan dengan syarat untuk pelantikan seorang hakim ni, kalau kita tengok dia punya syarat dia, pelantikan hakim di mahkamah syariah ni dia berpandukan kepada syarat yang diperuntukkan dalam, kita ada banyak undang-undang, kita salah satu dia adalah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri. Okay, dan undang-undang ni setiap negeri ada. Okay, maksudnya kalau macam contoh sama saya di Pahang, okay, di Pahang kita ada enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri. Puan Wafda di Selangor, dia ada pun enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri. So dari sudut perbezaan dia sebenarnya tak banyak beza, sebab kita ni undang-undang kita mengikut negeri-negeri, tapi perbezaan tu tak ketara. Okay? Cuma untuk ada peringkat dia, hakim mahkamah rendah, kejawatan seorang hakim mahkamah rendah lah. Kalau kita tengok, kita ambil contoh di wilayah persekutuan. Okay? Wilayah persekutuan ni dia punya, orang kata kepala dia adalah Tuan Syarafi terputus ke saya seorang je? Oh, tu aku terputus kan. DPA, pentadbiran undang Islam. Suara Tuan Syarafi Dikhususkan bagi terputus tadi. putus Alamak. Banyak putus. Boleh dengar tak suara? boleh dengar, tapi Suara tadi boleh dengar. Tadi terputus part mana bang? Tadi terputus part yang kata di wilayah persekutuan. kriteria dan wilayah persekutuan. Sementara tu selingan untuk Tuan Adli Zulkifli, saya ada minta kita punya host untuk invite Tuan melalui DM lah, sebab saya kata silap saya Tuan praktis dalam civil, mungkin boleh kupas jugalah ni dari segi soalan saya tadi. Alamak, connecting. Tuan Syarafi kita dia connecting. DG kan ni. Okey, sementara tu lah. DG. Kalau mungkin Puan Wafda boleh celah. Kalau tak ada apa masalah, boleh kongsikan dengan kita tak dari segi soalan saya tadi, sebenarnya sejarah negara kita lah, perundangan negara kita dengan perkhususan pada mahkamah syariah lah. Sejak bila kita ada hakim yang dilantik daripada kalangan wanita? Dekat Ofda tu. Testing mic 1 2 3. Okey. Okay. Kembali. Okay. Alright. Okay. Sorry. Saya guna phone satu lagi. So ini orang kata demi nak menyambung punya pasal ni, so saya tukar phone satu lagi. Alright, kat mana tadi saya terputus tadi berkenaan dengan syarat pelantikan tu kan? Okay, ya. alright. Menurut negeri lah. Alright. So sekarang ni saya ambil contoh daripada wilayah persekutuan. Sebab wilayah persekutuan ni dia tidak ada sultan ataupun raja. Dia direct kepada agung. Okay. So kalau kata untuk melantik seorang hakim, dia hakim mahkamah rendah dululah. Dia akan mula dengan mahkamah rendah. Okay. So biasanya dia akan khususkan kepada skim penjawatan yang bergrade LS. Dia ada dua, satu L, satu LS. So syariah ni dia more kepada LS lah. Okay. Apa-apa pegawai yang berjawatan LS boleh orang kata bila sampai satu fasa, bila sampai satu tahap,
which is kalau untuk hakim mahkamah rendah ni dia punya grade dia adalah LS 44. So bila sampai grade 44 dia boleh jadi hakim dengan syarat dia memenuhi apa yang termaktub dalam berkenaan dengan pentadbiran undang-undang agama Islam ni lah, yang mana dia kata kat dalam dia punya ni tak ada tempoh minimum, maknanya dia tidak ada satu tempoh. Orang kata mungkin biasa kita dengar, mungkin listener atau mungkin moderator dan juga speaker mungkin biasa dengar nak jadi hakim ni mesti syaratnya dah berada ataupun dah bekerja dalam mahkamah lebih kurang 10 tahun ataupun 15 tahun. Tak, untuk hakim mahkamah rendah ni dia tidak ada tempoh minimum. Tapi kebiasaannya amalan kita di mahkamah ataupun di jabatan kehakiman sekurang-kurangnya lah untuk dia jadi hakim mahkamah rendah tu paling-paling tidak pun 5 tahun pengalaman kerja mesti orang kata kompeten. Maksudnya dia mesti solid di situ. Sebab dia akan berurusan dan dia akan mengendalikan kes-kes yang pelbagai melibatkan kekeluargaan di mahkamah syariah. Maksudnya dia akan mengendalikan kes-kes cerai, kes-kes permohonan wali hakim, kes-kes jenayah syariah, lepas tu kes-kes apa lagi yang melibatkan tuntutan dan sebagainya. So paling-paling tidak pun 5 tahun tu dia akan orang kata senang cerita dia punya basic dia tu dah cantik, dah kukuh lah untuk jadi seorang hakim. So biasanya macam tu lah, 5 tahun ke 5 ke 6 tahun macam tu lah. Kalau ada kekosongan dia akan lagi cepat lah naik dia. Dia bergantung juga kepada dia punya kelayakan. Contoh macam sekarang ni, kebanyakan hakim-hakim kita dia bukan hanya ada ijazah sarjana muda saja, tidak. Dia ada satu lagi postgrad diploma. Maksudnya dia sambung belajar satu lagi untuk orang kata menguatkan dan orang kata menambahkan dia punya credential lah untuk menjadi seorang hakim. Sebab yelah zaman sekarang ni kalau kata degree, semua orang ada degree. Saya ada degree, Puan Wafdah ada degree. Jadi apa membezakan saya, Puan Wafdah dengan hakim yang duduk di atas bench tu lah. Biasanya itulah kelebihan dia adalah disambung satu lagi postgrad diploma. Ada juga hakim yang dilantik, dia ada master. Tapi itu biasanya lebih kepada nak loncat grade dan sebagainya lah. Tu untuk hakim di mahkamah rendah. Okay, kalau kata kita nak tengok pelantikan untuk hakim di mahkamah tinggi, dia ada beza sikit. Tadi saya guna Seksyen 44. Kalau kata untuk hakim di mahkamah tinggi ni dia guna Seksyen 43, yang mana dia punya minimum pengalaman kerja dia ada. Untuk hakim mahkamah tinggi ni dia ada. Dia wajib mesti 10 tahun pengalaman. Maksudnya contoh. Okay, kalau kata balik nanti Din nak jadi hakim, boleh, tak ada masalah. Tapi Din tak boleh terus loncat pergi ke hakim mahkamah tinggi. Tak boleh. Sebab Din baru grad dan baru mula bekerja. Okay, so sekarang ni amalan je di Malaysia untuk menjadi hakim mahkamah tinggi, pengalaman kerja mesti sekurang-kurangnya 10 tahun. 10 tahun tu orang kata minimum lah. Dan biasanya dia akan tengok seniority jugalah. Seniority tu maknanya dari sudut kekosongan, dari sudut penjawatan tu masih dibuka ataupun tidak. Sebab untuk hakim-hakim mahkamah tinggi ni dia punya orang kata kesukaran dia, orang kata kerumitan dia untuk kendalikan kes-kes ni memang kita nampak. Biasalah yang macam saya kongsi di sosial media sebelum, nampak mudah je kes-kes di mahkamah ni. Tapi untuk hakim tu membuat keputusan ataupun mengeluarkan ijtihad berkaitan tuntutan yang dibuat, contoh hadanah, atas pencarian, permohonan berkaitan dengan tegahan dan macam-macam lagi lah, orang kata kerayuan dan sebagainya, dia perlukan ilmu yang cukup. Macam Din terang tadilah berkenaan dengan sejarah serba sedikit tu, dia ada relate juga macam mana hakim-hakim di mahkamah syariah ni membuat keputusan berdasarkan kepada sejarah-sejarah silam. Dia ada relate benda tu semua dengan sejarah yang Din cerita tadi. Tu serba sedikit berkenaan dengan pelantikan hakim. Okey, berkenaan dengan persoalan yang diajukan oleh Tuan Faiz tadi, Tuan Faiz kita ni. Ni baru nak masuk ni kita punya kata perkembangan kita. So kalau nak ikutkan kita punya perkembangan pelantikan hakim syar'i di Malaysia lah, hakim syar'i wanita di Malaysia, kita kena lihat satu, muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-73. Dia bersidang pada 4 hingga 6
hari bulan April tahun 2006. Dia dah bincangkan berkenaan dengan hukum melantik wanita sebagai hakim syar'i dan muzakarah memutuskan bahawa wanita harus dilantik menjadi hakim syar'i dalam kes-kes selain hudud dan kisas dengan syarat pemilihan dan pelantikan tu dibuat dengan penuh teliti dan teratur. Ini saya petik daripada Keratan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan lah pada tahun 2006. So maksudnya 2006 baru fatwa dikeluarkan. Maksudnya baru fatwa negara kita keluarkan mengatakan harusnya untuk melantik hakim wanita dengan syarat pemilihan tu mestilah teliti dan teratur. Maksud teliti dan teratur ni dia tak boleh ambil orang sebarangan. Maksudnya kalau kita tengok macam saya sebut tadi, dia ada berkenaan dengan penjawatan tu. Okay. Dia tak boleh simplify untuk tarik disebabkan dia ni mungkin isunya dia baik dengan ketua hakim ataupun dia ni ada konon-kononnya ada kabel dan sebagainya. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Sebab itulah dia disebut dalam muzakarah tu, dia kata pelantikan hendaklah dibuat dengan penuh teliti dan teratur. Sebab yelah, nak jadi hakim ni amanahnya berat dan besarlah dia punya tanggungjawab tu. So sekarang ni kalau ikutkan lepas muzakarah keluarkan fatwa berkenaan keharusan melantik hakim wanita tu, ada beberapa negeri pula yang dia dah, maknanya bila kebangsaan dah keluar, okey, negeri pun follow sekali. Okey, negeri yang kata yang terkedepan sikit lah, maknanya yang advance sikit yang keluarkan berkenaan fatwa melantik hakim wanita ni, okey, antaranya adalah negeri Kelantan, Sarawak, Selangor, Kedah dan wilayah persekutuan sendiri. Ni maknanya bila kebangsaan dah keluarkan satu hukum mengatakan harus melantik hakim wanita, so negeri-negeri lain dia follow rapat. Dia follow belakang lah, senang cerita. Okay, right. So cuma dia satu negeri, contoh negeri yang menolak orang kata pelantikan hakim syar'i wanita ni, ada satu negeri dalam Malaysia yang menolak. Negeri mana? Negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang dia menolak. Jawatankuasa fatwa dia menolak lah. Dia adalah ijtihad dia kenapa dia menolak dia punya pelantikan hakim wanita tu lah. Alright, untuk perkembangan ataupun permulaan orang kata pelantikan hakim wanita di Malaysia ni, muzakarah keluar tahun 2006. Okay, so dia bermula pada tahun 2010 kalau untuk hakim syar'i lah. 2010 baru kita lantik dua orang pegawai syariah. Maknanya dua orang pegawai syariah dilantik menjadi hakim mahkamah rendah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ni maknanya sejarah tercipta lah pada dalam institusi kehakiman syariah Malaysia pada tahun 2010. Okay. Kemudian negeri yang mengikut belakang adalah negeri Melaka pada tahun 2011 dan ada negeri-negeri lain lah yang follow, Perlis, Sabah, Kelantan, Pahang dan Selangor lah. Kedah dan Terengganu pun dia follow tahun yang berikut. Tahun berikut tu maknanya 2012 lah, 2012 sehingga yang terkini. Okay. Pada 27 Jun 2016, negeri Selangor dia menjadi orang kata antara negeri yang orang kata Selangor ni dia advance tau. Dia banyak benda dia advance. Saya seronok kalau ada kes-kes di Selangor ni sebab dia kaedah-kaedah dari sudut penghakiman dia tu pun banyak yang advance lah. So boleh dijadikan rujukan. So kenapa saya sebut dia advance? Sebab pada 27 Jun 2016, negeri Selangor dia melakar sejarah tersendiri tau. Bila dia melantik dua orang pegawai syariah wanita sebagai hakim mahkamah tinggi syariah. Maksudnya tadi mahkamah rendah tau yang saya sebut mula-mula tadi. Ni mahkamah tinggi. Maksudnya dia ada dua orang ni lah. Dia melantik hakim wanita yang duduk di mahkamah tinggi syariah di Selangor lah. Lepas tu pada tahun 2017, Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamaruddin, iaitu Rektor UIA lah, pada waktu tu dilantik sebagai ahli panel hakim Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu berkuasa pada 17 Oktober 2017. Ini berita ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca boleh tengok dalam Harian Metro tahun 2017 ni lah. So itu serba sedikit lah berkenaan dengan perkembangan ataupun macam mana boleh mengebak, bukan mengebak, apa perkataan sesuai, macam mana boleh
terjadinya pelantikan hakim wanita di Malaysia. Perkembangan. Perkembangan. Okey, itu word sesuai. Okey. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Okey. Jadi dari apa yang dah dibentangkan oleh Darudin, oleh Tuan Syarafi kita tadi, secara dari sudut hukum kita dah jelas. Dia tak ada masalah. Dan dari segi amaliah, dari segi perbuatan memang kita dah ada hakim-hakim wanita yang dilantik di Mahkamah Syariah. Soalan berikutnya ni saya nak tujukan pada Puan Wafda. Saya tengok dia dah masuk balik. Sebab tadi mungkin terputus kejap. Saya nak tanyalah kurang lebih pengalaman Puan kalau ada pernah bekerja dengan hakim wanita, adakah dia sedikit mencabar banding dengan hakim lelaki ataupun lebih mudah sikit? Ni soalan yang santai sikit. Lebih kurangnya. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum. Sorry tadi line terputus ni pun saya dah pergi ke tempat lain. Hopefully dengar lah. Dengar tak? Dengar. Okey, pengalaman saya berhadapan dengan hakim wanita adalah dalam 2-3 kes berlainan daerah. Sama je macam hakim lelaki, tapi hakim wanita ni dia lebih, saya rasa lebih strict sikit. Kalau ikut prosedur, kalau macam tender dokumen ataupun keterangan pun diorang lebih strict lah bagi saya lah, sebab saya berhadapan dengan hakim tersebut. Tapi kalau nak kata ikut keputusan mahkamah tu sama je. Sebab diorang akan hakim tak kisahlah lelaki ataupun wanita, dia akan berbalik kepada hukum syarak dan juga undang-undang. Tu sedikit lah orang kata permulaan lah, kata nak beritahu kan. Kata tak adalah kata susah sangat, tak. Dia ikut jugalah, ikut hakim tu. Dia sebabnya setiap daerah tak kisahlah kalau hakim lelaki ataupun perempuan, dia bergantung pada hakim tu sendiri tau. Dia orang ada style dia orang tersendiri. Tak sama. Jadi macam kalau saya kalau pergi kalau pergi macam daerah sekian, saya kena tahu karakter hakim tu macam mana supaya saya boleh bawa kes saya tu dengan lebih baik. Dan present yang kata meyakinkanlah hakim tu, sebabnya hakim dia akan tengok kepada kita punya fakta yang kita bawa depan dia lah. Itu saja. Faham. Okey. Seterusnya kita nak kembali pada Din lah. Okay, tadi kita dah cerita dari sudut sejarah awalnya yang betul-betul dikatakan qadi ataupun hakim ni daripada zaman salaf atau khalaf tak ada. Tapi dari segi orang kata keterlibatan beberapa orang orang kata tokoh sahabiah mungkin, walaupun mereka ni secara indirect secara indirect bukan jadi qadi, tapi mereka ni juga diminta fatwa. Sebagai contoh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wasallallahu alaiha. Jadi mungkin dia boleh bagi ulasan sikit tak keterkaitan lah. Maknanya kita faham bab iftak ni satu benda yang lain, qadaya ni benda yang lain, tapi mungkin boleh ulas sikit tak? Dari sudut naratifnya, sirah lah, maknanya kita tengok dan siar dan semua tu, saya sendiri pun secara peribadi agak terbatas rujukan tu. Maknanya memang ada, tapi kebanyakan lebih kepada dipanggil dengan istilah sebagai istifta. Memang ada permintaan, maknanya mengajukan persoalan tentang hukum hakam. Jadi dalam fatwa, maksud fatwa ni sebenarnya, maksud dia bayanu hukmi syar'i min tasarrufin ila tasarrufat. Maksud dia kenyataan hukum syarak berdasarkan orang panggil beberapa sudut kita kata dari sudut ejas ni. Kita nak kata apa ejas ni? Dari sudut kita kata pengubah suaian lah, dari sudut semasa kepada semasa. Itu yang disebut oleh Al-Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah. Okey.
Jadi dari sudut penglibatan secara langsung wanita sahabiah ketika zaman Rasulullah ni agak kita kata tak ketara sangat. Kalau ada pun lebih kepada orang yang mempunyai masalah. Jadi memerlukan kepada penyelesaian. Ada pun perempuan yang mana yang tolong menyelesaikan masalah tersebut memang tak jumpalah setakat ni. Kalau fatwa dalam bab ifta pula memang ini sudah common, biasa, terutamanya di kalangan fuqaha sahabah. Fuqaha sahabah termasuklah Sayyidatina Aisyah dan sebagaimana dan selainnya yang diberi apa kita kata autoriti untuk berfatwa. Tu je lah. Cuma berkenaan tentang apa pelantikan wanita ni dalam bab qada, dalam bab kehakiman ni, sebenarnya kita kena faham sebab khilaf. Ulama tidak sepakat sebenarnya pada syarat ni. Ulama tidak bersepakat. Jadi kaedah dia mengatakan bahawasanya wa innama al-inkaru fi makhtalafa fihi wa la yunkiru fi mattafaqa alaih. Maksud dia kaedah dalam syarak meletakkan bahawasanya kita sama sekali tidak akan mengingkar sesuatu perkara yang sudah dijadikan suatu perkara yang menjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi mereka yang cuba mengingkari perkara yang disepakati para ulama itu perlu kepada perbahasan yang lebih terperinci. Sebab apa? Sebab benda ittifaq, benda sepakat ni tiba-tiba datang orang tak setuju ni memerlukan kepada perbincangan. Kenapa perkara yang khilaf tidak perlu pembincangan lebih mendalam, kerana setiap para ulama tu mempunyai kaedah masing-masing dalam memahami nas tersebut. Begitu. Jelas setakat ni? Jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, cuma kita nak faham sebab khilaf, kenapa berlaku khilaf tu. Pertama sekali kita kena faham ketiadaan adanya dalil qat'i yang menunjukkan bahawasanya, yang menyatakan bahawasanya perempuan ini tidak boleh menjadi qadi. Tidak ada dalil qat'i. Maksud dalil qat'i sini, qat'i dari sudut dilalah. Qat'i dari sudut dalil teks syarak tu betul-betul menunjukkan bahawasanya perempuan ni seperti datang arahan mengatakan bahawasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani tauliyati al-imraati qada'an. Sebagai contoh, dengan lafaz begitu, maknanya Rasulullah melarang perempuan menjadi qadi. Tak ada. Tetapi semuanya datang dengan dilalah dhanniyah. Datang dengan kita kata petunjuk amarah, petunjuk yang bersifat dhanni, tidak bersifat qat'i. Okey. Nanti kita tengok dalil dia. Okey, kerana situ para ulama dia perempuan ni wanita ni adakah lazim bagi mereka yang boleh menjadi saksi, mereka juga boleh menjadi qadi. Itu yang pertama. Dan itu pihak yang pertama. Pihak yang kedua mengatakan bahawasanya apabila seorang perempuan tidak boleh menjadi wakil bagi seseorang, maka dia tidak boleh menjadi qadi. Itu persoalan yang ditimbulkan oleh para ulama. Yang ketiga, rijalu qawwamu 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa'. Kita tengok dalam konteks ayat ni ada unsur qawamah. Apa maksud qawamah? Qawamah ni adalah suatu sifat ataupun satu tabi'iyah yang mana disandarkan hanya kepada lelaki dan bukan kepada perempuan. Okey. Kenapa Al-Quran tak datang dengan ar-rijalu aqwa minan nisa, dengan isim tafdhil, dengan maksud berlebih seorang lelaki itu lebih kuat. Maksud qawamah ini lebih kuat daripada orang lelaki, orang perempuan. Tapi datang dengan qawamah, dengan wazan mubalaghah, dengan sifat mubalaghah. Kenapa? Kerana aqwam ni dia lebih tertumpu kepada sifat jusmani, tertumpu kepada kita kata dari sudut lahiriah, tertumpu daripada sudut kekuatan secara jasmani. Lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Jadi kita dah faham. Konteks ni nak menerangkan tentang lelaki yang mana dia kuat daripada perempuan dari sudut jasmani. Dari sudut kekuatan, stamina dan semuanya. Tetapi qawam ni lebih lebih umum daripada makna aqwam. Maknanya seorang lelaki tu dia lebih
kita kata keterampilan seorang lelaki itu menyebabkan seorang lelaki itu terkedepan daripada orang wanita dalam banyak segenap sudut, terutama dalam bab pimpinan, dalam bab pengurusan, dalam bab apa-apa saja lagi. Itu masuk qawamah. Okey. Yang keenam, kerana ada syarat ijtihad. Sebab tu berbalik kepada soalan tadi. Ada tak para sahabiah yang mana secara tidak langsung terlibat dalam bab qadha? Kita boleh andaikan bahawasanya 16% disebut oleh Syekh Buti, Syekh Ramadan Al-Buti dalam berkenaan kitab Hukum 'Anil Mar'ah menjelaskan bahawanya hampir kita kata 16% bahawasanya kita tidak terdapat dalam asar menyatakan bahawasanya keterlibatan seorang wanita secara langsung dalam bab qadha. Kenapa? Kerana tidak ada wanita yang mana sampai kepada peringkat mujtahid. Sampai kepada peringkat mujtahid. Walaupun ada para sahabiah yang mana menghafal hadis yang sangat banyak. Ini disebut oleh para ulama. Cuma nak berbalik kepada hukum berkenaan hukum pecahan 4 hukum berkenaan perempuan ni boleh tak boleh menjadi hakim ataupun qadi. Jadi saya berhenti setakat tu dulu, takut-takut ada panel lain nak tambah, insya-Allah. Macam mana? Okey ke setakat tu? Menjawab, insya-Allah. Okey, sementara tu untuk rakan-rakan pendengar malam ni, kalau ada soalan yang ingin dikemukakan, sebab kita kalau boleh nak minimumkan orang kata permasalahan pada Twitter Space ni. Twitter Space ni dia ada satu penyakit, kalau terlampau ramai speaker pun sekejap lagi dia tiba-tiba dia orang kata dia hang. Sekejap lagi habis semua orang terkeluar sekejap lagi. Dia perangai juga tu selain daripada masalah sambungan internet tu. Okey, jadi kalau ada soalan, dekat atas tu saya ada klipkan tweet asal Liqa Asyairah, iklan pada Space malam ni. Jadi boleh klik pada tweet dekat atas tu, tinggalkan soalan dalam ruangan komen dan saya akan bacakanlah soalan. Dan kita akan tanyalah, ajukan pada kita punya panel-panel malam ni. Okey, kita nak balik pada Tuan Syarafi kita. Okey, dari sudut Tuan sendirilah bekerja sebagai seorang peguam syar'i lah. Jadi ni nak tanya sudut pandangan peguam lelaki bekerja dengan hakim wanita pula. Tadi kita tanya peguam wanita bekerja dengan hakim wanita. Silakan Tuan Syarafi. Tuan Faiz dia seorang yang sangat adil dalam bab ini. Saya suka dia punya persoalan dia ajukan. Puan Wafdah ditanya soalan yang sama pada saya. Pengalaman saya bila bekerja dengan hakim wanita ni, ini kita cerita reality lah, bukannya kita cerita based on buku ke apa, tidak. Okay? Sebab hakim ni dia manusia, dia sama macam kita, manusia biasa. Dia ada perasaan, dia ada emosi, dia ada pemikiran yang sama macam kita. Yang membezakan dia dengan saya, hakim tu dengan saya adalah taraf ilmu dia je. Maknanya dari sudut ilmu dia lebih sikit. Okay? So pengalaman saya bila saya berdepan ataupun membawa kes di hadapan hakim wanita berbanding dengan hakim lelaki, hakim wanita ni dia agak complicated sikit. Complicated ni maksudnya macam mana kita, mungkin ada kalangan listener kita ataupun mungkin speaker kita sendiri, macam mana kita tengok mak kita di rumah ataupun mungkin isteri kita di rumah, seorang yang sangat teliti ataupun seorang yang sangat kompleks berkenaan dengan satu-satu benda. Macam itulah hakim perempuan di mahkamah. Maksudnya kita kalau bagi setengah hakim lelaki terutamanya, bila kita present kes depan dia, benda yang dia boleh mudahkan, dia akan mudahkan. Maksud mudahkan tu bukanlah dia ambil remeh benda apa-apa permohonan yang dibawa, tidak. Sebab ini melibatkan kepentingan orang awam, maksudnya kepentingan pihak-pihak, pihak-pihak yang bertikai. Okay. Tapi benda yang dia rasa dia boleh nak dimudahkan, boleh nak membantu pihak-pihak supaya permohonan tu dipercepatkan, disegerakan dan sebagainya. Hakim lelaki dia lebih friendly sikit lah. Compare dengan hakim perempuan,
bukan nak kata hakim perempuan ni tidak memudahkan, tidak, tapi dia teliti one by one. Dia nak kita follow step satu-satu supaya pengakhiran ataupun masa penghakiman di akhir bicara nanti akan memudahkan dia untuk orang kata buat penghakiman penuh lah. Maksudnya kalau prosedur tu contoh prosedur tu dia nak double confirmkan betul-betul. Mungkin dia nak make sure yang pihak-pihak tu tidak menipu, satu, dan pihak-pihak tu fokuslah dengan apa yang nak tuntut. Tapi hakim lelaki, kalau peguam dah tanya, dia terus je rekod. Dia terus je tu catat rekod ni, which is catat lah, dia catat terus dalam dia punya catatan hakim tu. Maknanya dia terus catat. Okay, dia dah tanya, soalan yang tanya. So tak perlu tanya. Dia skip pada soalan lain. Itu style hakim lelaki. Dia tak suka nak menyerabutkan je lah. Sifat lelaki ni dia tak boleh nak, dia tak suka nak serabut-serabutkan kepala otak dia. Dia suka, yelah kalau orang tu dah tanya, buat apa aku nak tanya. Tapi perempuan tidak. Perempuan dia tanya lagi balik semula. Dia confirmkan balik. So benda tu dia jadi panjang sikit perbicaraan tu lah. Tu maksudnya bagi saya lah, kalau tanya saya, personally-nya saya lebih senang dengan hakim lelaki. Tapi dalam certain keadaan, hakim perempuan juga memberi saya satu orang kata kelebihan jugalah untuk berinteraksi dengan lebih profesional lah, which is hakim perempuan pun dia bila interaksi dengan lain jantina ni, dia akan adalah lebih sikit dia punya, bukan special ke apa, tidak, tapi maknanya kita ni bila berurusan dengan lain jantina, lain lah sikit dia punya orang kata aura dia tu, macam tu lah lebih kurang. Allah alam. Menarik kita dah dengar daripada dua-dua peguam kita malam ni. Okey, setakat ni saya tak ada soalan. Kita tak terima lagi soalan. Tapi macam saya beritahu tadi, kalau ada soalan tinggalkan dalam ruangan komen. Nampaknya saya perasan macam Din ni terkeluar pula. Tapi tak pelik lah, sebab dia capaian internet dari Mesir tu agak bermasalah sikit sebenarnya. Tak apa, kita tunggu dia masuk balik. Sementara tu saya nak pergi balik pada Puan Wafda. Saya nak tanya tentang kalau Puan boleh ceritalah antara sebab kita mungkin benda ni agak kurang dipopularkan, jadi kita agak kurang kenal antara orang kata hakim-hakim wanita, khususnya daripada mahkamah syariah. Boleh mungkin daripada pengalaman Puan lah, antara yang Puan kenal dan apa nak kata apa saya pun agak kurang arif juga perundangan ni, ataupun mungkin boleh cerita kes yang hakim tu pernah bagi satu keputusan lah. Kalau ada orang kata keputusan yang agak nampak orang kata apa bukan kontroversi lah, maknanya kes yang nampak besar ke, kalau pada pengetahuan Puan lah. Silakan. Okey. Sejujurnya tak pernah pun dapat keputusan yang luar biasa lah. Maksudnya apa yang saya pohon, definitely mahkamah akan luluskan lah. Jadi saya tak ada orang kata pengetahuan yang sebagaimana Encik tanya kat saya tu. Tak menjawab. Saya tak boleh nak jawab untuk soalan tu. Sebabnya saya tak ada pengalaman berhadapan dengan hakim wanita. Kalau dia bagi apa yang saya mohon tu tak sebagaimana yang saya mohon dan dia tak luluskan, jadi saya tak tahu nak cakap macam mana sebab saya tak pernah ada orang kata pengalaman yang macam tu. Sorry. Saya mungkin boleh kongsi kot. Sila. Berkenaan dengan isu kontroversi keputusan daripada hakim wanita yang mungkin agak kontroversi. Bukan kontroversi lah Pak Yi. Sebenarnya kalau kontroversi ni kan aku kena ban ni kan dengan jawatan kuasa peguam kan. Bukan kontroversi lah, kita mungkin boleh kata dia macam luar jangka. Agak hangat lah, agak hangat diperbahaskan. Sebab
Sebab isunya begini, keputusan hakim kebiasaannya kita dah boleh expect dah. Bila proceeding tu berjalan dengan baik, which is proceeding tu kita ikut aturan yang ditetapkan oleh dalam undang-undang kita, pengakhirannya kebiasaannya kita tahulah dia punya orang kata keputusan dia macam mana. Tapi dalam certain keadaan, contoh kan, bila melibatkan hakim perempuan ni lah, okay, dia mungkin, saya rasa mungkin lah, ini pendapat ni tidak mewakili mana-mana pihak. Okay, so aku harap jawatan kuasa kalau ada dalam ni jangan ban aku lah, mati aku kata kan. Dia lebih emotional sikit. Dia ada mungkin tercampur sikit. Sedangkan kalau kita lihat syarat untuk menjadi seorang hakim ni, bila nak buat keputusan, dia tidak boleh ada emosi, dia tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana emosi. Dia mesti neutral. Okay. Biasanya kalau dia kes-kes, contoh saya punya ada satu kes saya yang saya bawa, saya dah expect kes tu akan orang kata diluluskan oleh pihak mahkamah. Tapi pengakhiran dia, benda tu jadi lain. Dia jadi dia revert, dia balik semula, dia terbalik. Dia bukan diluluskan, ditolak. Okey. Disebabkan satu isu je, Faiz. Isunya adalah hakim tu dia tidak berpuas hati dengan keterangan daripada saksi yang kita bawa. Okay. Sedangkan berkenaan dengan isu saksi ni, kita kena faham satu benda. Saksi ni, dia adalah orang yang tahu setakat mana dia tahu je tentang kes tu. So saya, bila kes tu saya bawa saksi yang memang setakat tu je lah pengetahuan dia, which is dia tidaklah tahu banyak. Dan sebenarnya hakim tak bolehlah terlampau memikirkan betul ke dia tahu, betul ke, dia tak boleh. Dia tak boleh lah. Saya tak tahu, mungkin dia akan dia terbau-bau emosi ke apa sampaikan kes tu ditolak. Maksudnya kes saya tu menjadi sampai saya terpaksa buat rayuan ke peringkat mahkamah atas sebab nak menyemak balik keputusan hakim tu untuk tengok apa dia punya stand, apa dia punya authority, apa dia punya ujahan yang dia gunakan untuk menolak kes saya tu. Sebab bila kalau kes tu dibawa di depan hakim lelaki, saya bukanlah kata yakin 100%, tidak. Tapi maknanya bila dibawa kes tu di depan hakim lelaki, saya ada keyakinan yang kes tu boleh diluluskan, which is tuntutan tu boleh diluluskan oleh pihak mahkamah. Tapi kali ni sebab hakim tu dah tukar jadi hakim perempuan, jadi saya beranggapan sama je lah macam hakim lelaki. Rupanya tidak. Rupanya dia, macam saya cakap tadi, dia rigid sikit. Bicara dah, kes tu berjalan hampir lebih kurang setahun lebih, dekat 2 tahun. Macam tu lah. Okay. Bicara, last bila keputusan, dia jadi lain. Mencukalah muka kita sebagai peguam kan. Sebab, yelah, bukan kalah menang. Istilahnya, dapat atau tak dapat hak anak guam tu, itu perkara yang kita akan perjuangkan di mahkamah. Di mahkamah syariah, kita tidak ada sistem kalah menang. Tidak. Kita cuma ada sistem meletakkan siapa yang berhak dalam isu tersebut. Contoh, isu perceraian. Siapa yang berhak untuk, contoh kalau isu tu kes fasah. Okay, adakah pihak A yang berhak untuk difasahkan atau pihak B yang mana hak dia untuk membela diri. So, itu dia punya konsep di mahkamah syariah. Di mahkamah sivil pun sebenarnya sama je. Di mahkamah ni, kita tak ada konsep kalah menang, Faiz. Dan Din dan juga tuan-tuan dan perempuan. Tidak ada konsep kalah menang. Kita cuma ada konsep dalam satu kes tu, siapa yang berhak untuk kita letakkan hak tu dalam kes tu. So yang berlaku pada kes saya, itulah hakim tu dia putuskan yang dia tak berpuas hati dengan saksi yang saya bawa. Okay? Saksi tu dia kata agak tidak kompeten. Sedangkan bila kita belik balik dalam, maknanya kita dah mengujahkan dalam ujahan yang kita bagi tahu pada pihak mahkamah, dari sudut saksi tu dia memenuhi syarat saksi. Lelaki, balik, berakal, merdeka, dan dia mengetahui tentang kes tu setakat mana dalam pengetahuan dia. Tapi hakim tu tetap mengatakan saksi ni tak cukup syarat untuk menjadi saksi. Itu kata bukan kontroversi lah, dia luar jangka, keputusan itu luar jangka. Itulah berkenaan dengan isu keputusan kes hakim yang diputuskan oleh hakim wanita lah. Wallahualam.
Kalau kes compare macam kalau bukti ataupun bukti penyaksian tu kurang valid ataupun mungkin tidak kata-kata tak kompeten lah semua tu mempengaruhi tak lah dari sudut kehakiman lah jurisprudence. Kalau dia macam ni, berkenaan dengan saksi ni, biasanya kita akan bawa saksi yang melihat dulu tentang situasi itulah, macam kalau kata kita buat permohonan untuk pembaharan perkahwinan. So kita akan bawa saksi yang tahu tentang isu tu. Okey. Isu kes tu lah. Tapi andai katalah dia ada saksi lain ataupun bukti lain. Bukti lain lah macam dalam isu Din tanya ni berkenaan dengan bukti tak cukup Ya, bukti tak cukup. Bukti yang tak cukup. Bukti tu bukti dari sudut apa? Bukti dari sudut documentation, bukti dari sudut barang-barang, kalau melibatkan kes dadah, barang-barang tu ke ataupun macam mana. Sebab di mahkamah ni, mahkamah dia lebih prefer saksi yang melihat sendiri ataupun yang tahu sendiri tentang kes yang dibicarakan di mahkamah. Maknanya kalau kata saksi tak cukup, contoh saksi untuk bagi satu kes, kebiasaannya mahkamah akan ambil 2 orang saksi lelaki. Okay, kalau tak ada 2 orang saksi lelaki, boleh bawa 2 orang saksi perempuan dan 1 orang saksi lelaki. Maknanya mencukupkan syarat untuk ni lah. Tapi andai katalah kalau saksi tak cukup juga, maksudnya hanya seorang je saksi. Okay, dia dipanggil saksi tunggal lah. Kita panggil saksi tunggal. Okay, berkenaan dengan saksi yang orang kata tak mencukupi syarat, 2 orang saksi je ni, hakim tetap boleh terima. Cuma dari sudut pengujahan seorang peguam tu sendiri yang perlu dikuatkan untuk meyakinkan hakim bahawa ini je lah saksi yang kita ada dan mahkamah perlu menilai, bukan menolak terus kes tu. So daripada sudut efek ke tak, dia macam Puan Wafdah cakap tadi lah, dia bergantung kepada tafsiran hakim bicara. Hakim bicara ni ialah hakim bagi setiap kes yang mendengar kes di mahkamah lah. Hakim bicara ni, contoh, hakim di Selangor, tafsiran dia lain berkenaan dengan saksi. Hakim di Pahang, tafsiran dia lain berkenaan dengan bilangan saksi. So dia punya, setiap hakim tu berbeza, dia punya ijtihad dia lah. Dia punya pandangan dia berkenaan dengan tu. So dari sudut kekurangan bukti tu, orang kata nanti susah lah kau nak dapat cerai ke, ataupun kau nak tuntut anak ataupun nafkah anak dan sebagainya. Susah kau tak ada bukti apa semua. Tidak. Bawa je apa benda bukti yang kita ada di mahkamah, biar mahkamah yang menilai. Sebab itulah kita bawa ke mahkamah untuk menilai ataupun mengadili kedua-dua belah pihak punya tuntutan. Wallahualam. Okey, baik. Dia bukan apa saya tiba-tiba keluar soalan tu, sebab saya duduk terfikirlah kalau katalah satu kes macam, contohlah kes Hadonah. Katalah memang kes tu kalau ikut-ikutnya berat pada sebelah, contohlah kes dia, katakanlah kes tu dari sudut nak dapat Hadonah penjagaan anak tu, katalah dari segi faktanya, kalau ikut-ikutkan memang biasanya akan jatuh pada sebelah ibu lah. Tapi katalah tiba-tiba hakim dia tengok segala hujah apa semua, dia lagi prefer bapak yang dapat tutah. Itu yang keluar soalan tu sebenarnya. Okey. Sekejap. Din terkeluar balik. Tak apa, kita tunggu dia masuk balik. Sementara tu saya mengalu-alukan Puan Mira Syam, ada juga pun masuk ni. Kalau boleh tolong tengok di inbox. Saya dah minta host untuk hantarkan invite, sebab ada soalan ni saya memerlukan pada orang yang berkeahlian dalam sivil dan syariah juga. Soalan berikutnya ni, sebab tadi awal-awal Tuan Syarafi dia dah tai chi, dia cakap dia syariah je. Jadi yang sivil tak boleh tanya dia. Okay. Kita bukan apa Pak Is, kita menghormati mereka yang ahlinya dalam bidang ni. Faham tak? Ya. Ahli ikhtisas. Ya. Sebab dia ada satu soalan ni. Soalan ni sebenarnya Din lah. Dia lama tanya saya soalan ni untuk bincang dengan peguam. Cuma saya kata
kes ni kalau tak silap saya dia dibicara bawah mahkamah sivil, iaitu kes isu kalimah Allah. Kalau tak silap saya dia memang dah jatuh bawah mahkamah sivil kan, kes tu. Kes isu kalimah Allah, ya, itu di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. Sebab kalau nak bercerita berkenaan dengan fakta kes ataupun kronologi kes, dia bagi saya lah medium untuk malam ni agak kurang sesuai sebab satu masa. Yang kedua, kita kena ada satu orang speaker dari sudut undang-undang sivil yang memang follow kes tu daripada awal. Sebab isu kalimah Allah ni dah lama tau. Dia meletup balik tu sebab keputusan mahkamah keluar. Tapi sebenarnya kes ni dah lama. Faham tak? So dah kena belik semula. Saya tak pasti. Saya rasa Puan Mira Syam ada follow kes ni kot. Saya cuba tanya kalau dia sudi naik jadi speaker ke. Itulah kita minta Puan Mira Syam kalau boleh buka inbox, Atau request tu dia hantar siapa-siapa di kat inbox. bawah tu yang daripada civil advisor semua, kalau ada nak request nak naik, okey. Tapi tak boleh ramai lah. Tadi saya ada jemput juga Tuan Adli, tapi Tuan Adli dia respon tadi dia tengah siapkan ada kerja sikit. Mungkin dia tak berkelapangan lah. Kalau tak kita boleh dengar juga perbincangan secara lebih kurang lah. Okey, ni soalan yang berikutnya. Sementara yang soalan tu soalan panas yang nak bincang tak berapa nak boleh bincang tu sekejap. Tolak tepi dulu sekejap. Ni kita ada soalan daripada pendengar kita malam ni lah. Dia kata soalan ni mungkin nampak remeh. Dia kata cuma dia nak tahu apa perbezaan antara mahkamah tinggi dengan mahkamah rendah syariah ni. Perbezaan dia Puan Wafda dah turun ni jadi listener. Oh, dia ada masalah. Dia line Oh, dia itulah. Dia baru line masuk dia balik problem saya rasa. sikit lah. Sebab hari tu saya buat space pun dia macam tu juga. Dia terkeluar. Saya tak pasti. Cuba try invite balik. DG ni, DG. Saya cuba jawab berkenaan dengan isu perbezaan mahkamah tinggi dengan mahkamah rendah. Okey. Dari sudut perbezaan dia, dia ada beza. Satu dari sudut bidang kuasa lah. Bidang kuasa ni maknanya kita kena teliti balik dalam enakmen pentadbiran berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah tinggi dengan mahkamah rendah. Bidang kuasa maksudnya dari sudut penentuan untuk mahkamah tinggi dan mahkamah rendah tu membicarakan kes-kes yang yang dibenarkan lah. Sebab setiap mahkamah ni dia ada dia punya limitation dia untuk orang kata membicarakan kes. Contoh kes di mahkamah rendah, dia boleh bicarakan kes-kes seperti perceraian, tuntutan nafkah diri lah, nafkah anak, nafkah isteri, tuntutan nafkah iddah, tuntutan iddah mutaah, kemudian ada lagi dia punya tuntutan-tuntutan yang berkaitan lah, which is dia sandarkan kepada satu nilaian amount yang mana tidak melebihi dia ikut negeri. Contoh macam Selangor, dia tidak melebihi 300,000 amount tu. Maksudnya kalau apa-apa tuntutan nak dibuat, apa-apa tuntutan yang kita nak buat di mahkamah tinggi ataupun rendah, kalau amount tu kurang daripada 300,000, so dia akan pergi ke mahkamah rendah. Maksudnya dia punya bidang kuasa adalah mahkamah rendah. Tapi kalau kata lebih 300,000 dan ke atas, ini di Selangor lah, dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Tapi berbeza di Pahang. Pahang, perkeliling dia yang terbaru, dia dah keluarkan, kalau amount tuntutan yang nak dibuat di mahkamah tu kurang daripada 1 juta ringgit Malaysia, dia akan dibicarakan di mahkamah rendah. Tapi kalau tuntutan yang nak dibuat tu amount dia melebihi 1 juta dan 1 ringgit ke atas, dia akan pergi ke mahkamah tinggi. So tu dia punya beza dia lah.
dari sudut pemahaman dia, mahkamah rendah ni dia akan bicarakan kes-kes yang kekeluargaan yang bersifat orang kata yalah yang dalam berkaitan dengan perkahwinan lah, dalam perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Bila bawa ke mahkamah tinggi ni dia melibatkan contoh hadanah di mahkamah tinggi, harta pencarian di mahkamah tinggi. Ada lagi kes-kes yang kritikal dia akan pergi ke mahkamah tinggi lah, injunksi which is tegahan, tuntutan interim. Interim ni ialah sementara. Sementara. Interim ni maksudnya tuntutan sementara, interim nafkah anak. Maksudnya dalam tempoh kes tuntutan nafkah anak sedang berjalan di mahkamah, tidak ada satu perintah untuk mengarahkan si bapa tu bayar nafkah anak. Jadi kena buat satu tuntutan interim. Tu dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Tapi kena tengok kepada section yang diguna pakai. Sebab section yang diguna pakai tu dia akan menentukan kat mana permohonan berkaitan dengan tuntutan nafkah anak sementara tu akan didengar lah. So dari sudut perbezaan dia macam tu lah. Kalau dari sudut secara kasarnya begitulah, kes-kes yang melibatkan amount tuntutan itu tak lebih daripada amount yang saya sebut tadi lah. Tu setakat orang kata pengetahuan umum, macam tu lah. Wallahualam. Ni soalan celahannya nakal sikit. Kalau kes poligami tanpa izin tu dia akan pergi ke mahkamah tinggi ke mahkamah rendah? Okey, kes ni sekarang ni macam ni. Kita walaupun soalan tu nampak macam nakal, tapi tak apa, kita jawab dari sudut akademik. Dari sudut poligami. Poligami ni dia ada dua kategori, Faiz. Kategori yang pertama adalah permohonan poligami. Kategori kedua adalah pengesahan poligami. So jangan salah. So sekarang ni dua-dua ni akan pergi ke mahkamah tinggi. Sebab dia special case sikit lah. Memang mahkamah tinggi yang berbidang kuasa untuk dengar dia punya dia punya case tu lah. Sebab mahkamah tinggi ni dia boleh mendengar apa jua jenis kes dia yang didengar di mahkamah rendah yang dibawa ke mahkamah tinggi lah. Ada dia punya kriteria-kriteria dia. Permohonan poligami dan pengesahan poligami dua situasi kes yang berbeza. So dua-dua tu tetap akan pergi ke mahkamah tinggi, cuma perjalanan kes dia berbeza. Kalau kata Faiz contohnya, Faiz kahwin, Faiz ada isteri dan Faiz nak poligami. Faiz buat permohonan poligami, so situasinya isteri sedia ada Faiz akan dipanggil untuk orang kata perbicaraan lah, untuk bagi tahulah yang Faiz ni layak ataupun tidak untuk berpoligami. Tapi kalau kata Faiz ni nakal sangat, nakal lah juga kan. PKP pula dah habis, semua dah boleh lintas negeri, border pun dah buka dan sebagainya. Faiz pergi pula nikah di Thailand ataupun di mana-mana lah, Indonesia ke, bukan terhad di Thailand je, Indonesia ke, Singapura ke, ataupun mungkin di Filipina dan sebagainya. Balik Faiz buat pengesahan poligami. Pengesahan poligami ni untuk mengesahkan rukun nikah poligami tu dipenuhi ataupun tidak. Okay. So dekat situ, isteri Faiz yang sedia ada takkan tahu sebab dia tak melibatkan isteri sedia ada. Dia hanya melibatkan Faiz, isteri kedua dan wali. Dan ending je nanti bila dah selesai akan melalui proses pendakwaan pula lah daripada pejabat pendakwaan. So dia punya situasi dia begitulah. Dia akan pergi, maknanya kes tu akan dibawa ke mahkamah tinggi lah, mahkamah tinggi syariah. Tapi nak kongsi lah, kalau consider yang kes ni lah dekat Egypt kan, dekat Mesir, dia agak istimewa sikit. Walaupun kes ni tak naik kepada kita kata Mahkamah Qadha Al-Ali. Mahkamah Qadha Al-Ali ni maknanya mahkamah tinggi lah. Kalau kita, dia stay dalam mahkamah bawah. Dia panggil sini mahkamah tinggi dan mahkamah bawahan, istilah dekat sini. Mahkamah bawahan ni yang yang syariah punya. Walaupun benda ni tak dibawa kepada mahkamah tinggi, tetapi syarat pertama sekali apabila hendak berpoligami, dia mengikut mazhab Hanafi tau. Mazhab Hanafi antara syarat dia mesti i'lamu bizawjiyah. Dia mesti ada satu syarat tu yang perlu dia tanda tangani sebelum dia nak proceed untuk poligami. Maknanya kena datangkan isteri dahulu di mahkamah
barulah boleh declare poligami. Kalau dekat Mesir memang macam tu. Jadi ini peringatan secara secara tak langsung lah kepada rakan-rakan pendengar. Jadi kalau ada teringin nak ni, pastikan ikut saluran undang-undang yang betul lah, untuk mengelakkan anda terjebak daripada nak kena turun naik mahkamah ni. Okey, kita ada Tuan Adli. Alhamdulillah, mungkin dia dah sikit lapang tadi ada kerja, dan juga kita ada Tuan Fadil juga baru masuk bersama dengan kita. Cuma saya nak divert ke Tuan Adli dulu sekejap. Soalan yang saya dah reserve tadi. Kalau mungkin Tuan boleh kongsi sedikit lah dari segi sudut perundangan mahkamah sivil. Setahu Tuan lah, sejak bila kita ada hakim wanita? Dan yang kedua nanti, soalan yang kedua tu lepas habis ni baru saya tanya pula. Sebab soalannya tu dia agak panas, tapi mungkin nak dapat ulasan sikit saja. Silakan Tuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak kongsikan sedikit ilmu lah, ilmu yang boleh dikongsikan dari Mahkamah Sivil, struktur Mahkamah Sivil. Pada awal tahun 1970-an lagi, beberapa hakim mahkamah di Mahkamah Sivil telah pun dilantik daripada kalangan wanita. Iaitu wanita pertama yang dilantik ialah seorang wanita dari bangsa Inggeris, QC yang dilantik, dan beliau telah, tak silap saya, QC ni namanya Lady Bradburn. So pada tahun itulah 70-an sampai 80-an. Kemudian pada awal 80-an telah pun dilantik beberapa hakim wanita Melayu, terutama yang saya rasa paling tersohor antaranya ialah yang arif, Datuk Tan Sri Norma Yaakob, mantan Ketua Hakim Malaya pada masa itu. Dan pelantikan Yang Arif Tan Sri Norma pada waktu itu merupakan satu perkembangan yang bagi saya sangat menyeluruh, kerana banyak hakim, ramai lagi hakim-hakim mahkamah tinggi di kalangan wanita telah pun dilantik, dan juga di kalangan prosedur kehakiman. Jadinya trend meramaikan lagi hakim-hakim wanita di kalangan mahkamah sivil telah berlaku pada seawal tahun 80-an dan 90-an. Dan tapi juga kita tidak nafikan, sebenarnya bermula dari tahun 70-an lagi, trend telah hakim dilantik kalangan wanita telah pun dilantik daripada kalangan magistrat. Terutamanya hakim, sebagai contoh, magistrat pada tahun 70-an yang paling famous pada masa itu ialah Datuk Sri Mariana, yang sekarang merupakan hakim yang arif, hakim di Mahkamah Rayuan, di mana beliau merupakan hakim di Mahkamah Magistrat dan terlibat dalam satu kes famous yang mana beliau telah pun dicuba untuk dibawa lari oleh suspek di masa itu, dan dilarikan oleh suspek di bawah, saya rasa di bawah pistol lah. So dia dijadikan sebagai tahanan. Dan kes itu telah mendapat perhatian negara pada masa itu, oleh kerana yang Arif Datuk Sri Mariana telah pun diugut bunuh. Jadi itu yang bagi saya satu perkembangan yang inilah. Dan ramai lagi Judicial Commissioner Prosedur Kehakiman telah pun dilantik sepanjang tahun. Dan saya rasa banyak benda yang boleh kita belajar daripada Mahkamah Sivil. Mahkamah Syariah telah pun mengambil pengajaran yang begitu banyak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tuan Syarafi tadi, dan saya setuju dalam keadaan yang saya pun baru start beramal di Mahkamah Syariah tahun ini, dan saya dapat lihat bahawa hakim-hakim Mahkamah Syariah wanita kita pun lebih kurang sama hebat dan sama tinggi dengan hakim-hakim hakim wanita di Mahkamah Sivil. Bagi saya satu perkembangan yang baiklah. Sebagai contoh, Yang Ma'arif Zalina, Yang Ma'arif Hakim Syariah Wanita di Selangor, Zalina Said, telah pun saya rasa minggu lepas mengendalikan perbicaraan dalam talian pertama dalam PKP ni. Bagi saya satu perkembangan yang bagus, dan saya pun pernah mengesyorkan kepada Yang Ma'arif Datuk Naim, Ketua Hakim Syar'i sendiri, saya pernah mengesyorkan kepada beliau untuk mempercepatkan dan memperbanyakkan pendengaran online, dan hal ini amat dipersetujui oleh Yang Ma'arif Datuk Naim, Ketua Hakim Syar'i Malaysia.
Dan bagi saya banyak benda kita boleh belajar dan dan saya rasa, saya yakin sebab Malaysia untuk pengetahuan semua, model hakim wanita syar'i ini telah pun diguna pakai oleh Queensland Family Court, di mana Queensland Family Court dan juga tak silap saya Tasmanian, New South Wales dan juga Tasmanian dan juga New South Wales telah mengambil dan juga boleh katakan mengadopt model hakim wanita syar'i di Malaysia ini untuk diguna pakaikan di mahkamah family mereka. Dan bermula pada tahun 2013 dan beberapa pensyarah di Universiti Islaman Antarabangsa Malaysia telah pun menjadi panel penasihat, terutama dalam segi untuk merangka, bagi saya kerangka mahkamah syar'i wanita di sana. Walaupun mereka tidak ada mahkamah syar'i secara spesifik, namun mereka ada kaunsil untuk mengurus takbir hal-hal berkaitan dengan syariah di Australia. Itu sahaja pendapat saya. Masya Allah, saya pun baru Masya tahu Allah. ni satu perkembangan Baru tahu tu. yang sangat menarik. Okey, sementara tu saya alu-alukan juga Hmm. Tuan Fadil dah masuk dalam senar pembicara tadi, dan rakan-rakan kalau ada soalan yang nak ditinggalkan boleh tekan pada tweet yang saya klipkan di atas, dan nanti boleh tinggalkan soalan di komen. Okey, Tuan Fadil, kalau boleh, sebab tadi saya perasan masa Tuan Syarafi cerita tadi, saya perasan Tuan ada angkat tangan. Mungkin Tuan ada sesuatu nak ditambah. Silakan Tuan. Terima kasih. Sekadar emoji nak say hi je, tapi tak apa. Saya pun ada benda nak tambah berkenaan dengan dua perkara. Pertamanya berkenaan dengan isu saksi tadi. Macam yang dibincangkan oleh Tuan Syarafi tadi berkenaan dengan perbicaraan menggunakan saksi. Jadi saja nak bagi pendengar nampak dengan lebih mudah apa yang beza hakim lelaki dengan hakim perempuan ni. Yang kita katakan hakim lelaki ni macam memudahkan sikit perbicaraan ni. Saya bagi contoh, untuk kes pengesahan nikah ni dia normanya memang yang akan pergi bernikah di luar negara ni hanya pihak-pihak lelaki dengan perempuan je. Maknanya pengantin lelaki, pengantin perempuan. Dan juru nikah beserta saksi nikah adalah diambil daripada institusi yang menjalankan pernikahan tersebut. Maksudnya kalau kata dia bernikah di Songkla, Thailand, dan dia bernikah di Majlis Agama Islam Songkla, so pengantin lelaki dan pengantin perempuan yang pergi ni, dia hanya pergi berdua je. So juru nikahnya adalah daripada Songkla, saksinya juga adalah daripada Songkla. So kat mana yang akan jadi permasalahan apabila pihak-pihak ni cuba untuk dapatkan pengesahan nikah di mahkamah syariah? Kat sinilah yang kita boleh nampak beza hakim lelaki dengan hakim perempuan. Hakim lelaki, dia ada kecenderungan untuk menerima pakai keterangan pihak-pihak sahaja, iaitu pengantin lelaki dengan pengantin perempuan ni. Dia tidaklah sampai setahap meminta saksi daripada Thailand untuk hadir ke mahkamah ataupun juru nikah yang menikahkan itu hadir ke mahkamah untuk beri keterangan. Dia memadai dengan keterangan daripada pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sebab apa? Sebab hakim-hakim ni di hujungnya nanti dia akan ada satu kita panggil kaedah yang kita pegang, nahkum bizawahir. Maknanya kita berpegang ataupun kita membuat sesuatu keputusan itu selaras dengan apa yang telah dibentangkan di hadapan kita. Itu saja. Dan dalam undang-undang pun dah sebut, kalau dikatakan keterangan itu dirasakan tak memadai dengan saksi, maka ada satu option lain yang diberikan kepada pihak-pihak, iaitu kita ada sumpah istizhar. Yang mana sumpah istizhar tu nanti dia berbalik semula kepada pembuktian pihak-pihak, iaitu kalau kata dia menipu, dia akan bersedia untuk dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakim lelaki ni dia melihat bahawa tak perlu nak complicatedkan sangat kes ni, cukup dengan keterangan pihak-pihak sahaja. Cuma di hujungnya nanti angkatlah satu sumpah istizhar. Kalau kata dia menipu, itu adalah urusan dia dengan Tuhan tadi. Tapi kalau katalah dia tidak menipu, maka hakim membuat keputusan selaras ataupun selari dengan apa yang diperkatakan di dalam mahkamah oleh pihak-pihak. Tapi berbeza dengan hakim perempuan, suka saya nak sebut, tapi saya tak nak sebut nama sebab saya dah pernah jaga hakim perempuan 3 orang.
masa saya bekerja di Mahkamah Syariah dulu, ketiga-tiganya mengkehendaki hadirnya saksi. Saya pernah ada satu klien yang datang mahkamah. Waktu itu saya masih lagi bertugas sebagai staf mahkamah. Ada rasa simpati sikit sebab bukan apa, kes tu berkahwin di Indonesia, jurunikah Indonesia, saksi 2 orang juga daripada saksi Indonesia. Dan waktu tu bos saya iaitu hakim perempuan, dia berpandangan bahawa keterangan pihak-pihak tak mencukupi. Perlu ada saksi yang hadir ketika pernikahan. Jadi dia keluarkan arahan untuk panggil saksi daripada Indonesia ini untuk datang ke mahkamah. Bagaimana dia nak panggil, yang itu mahkamah tak campur. Yang itu diserahkan kepada pihak-pihak bagaimana nak urus. Jadi yang jadi masalahnya bila pihak-pihak tak dapat nak kemukakan saksi, di hujung kes itu dia akan beri kesan apabila mahkamah melihat bahawa dakwaan dan juga tuntutan pihak-pihak yang memohon pengesahan nikah ini tidak disokong oleh saksi ataupun apa-apa pembuktian, mahkamah ada kecenderungan untuk tolak kes tersebut. So bila mahkamah tolak, apa kesan kepada pernikahan tu tadi? Tambah pula bila pernikahan tu dah ada anak 3-4 orang. So kat sini lah saja saya nak berkongsi. Kita boleh nampak antara perbezaan besar lah. Yang mana punca kepada perbezaan ini adalah berdasarkan kepada penafsiran undang-undang dan juga pelaksanaan terhadap undang-undang yang sedia ada. So hakim wanita ni lebih cenderung untuk patuh, sebiji-sebiji, berbeza dengan hakim lelaki masih lagi patuh dengan undang-undang yang ada, namun bila ada undang-undang lain yang menyokong serta memudahkan proses tersebut, hakim lelaki akan cenderung untuk ambil jalan itu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, Tuan Faiz tadi ada bertanya berkenaan dengan soalan ada tak hakim-hakim wanita ni buat satu keputusan yang menyebabkan kontroversi. Saja saya kongsi, tapi saya tak sebut nama dan saya tak sebut negeri mana. Hakim ini adalah antara hakim perempuan yang dilantik. Cuma sayangnya ada satu keputusan yang dibuat tu, pertama mungkin disebabkan pengalaman yang kurang sebagai hakim. Sebab sebelum ni dia hanya menjawat jawatan pentadbiran sahaja. Tapi disebabkan keputusan itu dan mungkin disebabkan pengalaman yang kurang itu menyebabkan dia buat satu keputusan dalam kes fasakh yang mana dia tidak menerima keterangan daripada defendant iaitu si suami, menyebabkan si suami buat suatu aduan kepada Jabatan Kehakiman Syariah. Dan sayangnya aduan tu bila disiasat memang ada kita panggil something wrong lah pada prosedur tu. Mungkin disebabkan emosi hakim pada ketika itu yang tak nak dengar apa yang defendant nak cakap. So benda tu salah sebab dalam mahkamah, you sebagai hakim, you kena dengar both side. You tak boleh ada kecenderungan untuk dengar pihak isteri saja. And then pihak suami you rasa dia menipu, you tak nak dengar. So benda tu tak boleh berlaku. Tapi hakikatnya itu yang berlaku pada ketika itu menyebabkan jawatan yang disandang sebagai hakim, kalau tak silap saya, tak sampai 2 tahun pun ditukarkan menjadi pegawai di jawatan pentadbiran lain lah. Sayanglah. Tapi masih lagi grade yang sama. Bak kata Tuan Syarafi tadi, dari sudut jawatan pentadbiran, mereka ini masih lagi menggalas grade 44. 44 ni bahasa mudahnya kita panggil pegawai syariah kanan. 41 ni untuk pegawai syariah, 44 ni pegawai syariah kanan. Dia up sikit daripada 41. So, dia masih lagi menggalas jawatan sebagai pegawai syariah kanan, cuma dia tidak menjalankan kerja-kerja sebagai hakim syar'i. Itu antara kontroversi yang saya nak ceritalah. Ada banyak lagi kontroversi, tapi saya tak dedahkan semua. Cuma sekadar nak tunjukkan pada pendengar dan juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa kontroversi dalam membuat keputusan ada di kalangan hakim perempuan. Tapi suka untuk saya tegaskan kat sini, tidak bermakna hakim lelaki juga tak ada isu ni. Hakim lelaki pun ada juga isu yang sama. Cuma saya tak bincang di sini sebab bukan ruang dia lah. Itu saja tuan. Sorry lah cakap panjang pula. Tak apa
Fadil, Tak terima apa. kasih. Sangat menarik Ha, kan, Bang Fadil? satu penambahan yang yalah sangat mencerahkan lah. Yang ni nak balik semula pada Tuan Adli kalau boleh, sebab yang ni sebenarnya permintaan saudara Din kita ni. Dia nak minta ulasan, cuma saya beritahu kes yang dia tunjuk pada saya ni tentang isu kalimah Allah tu dibicarakan di Mahkamah Sivil. Jadi kalau Tuan boleh bagi sikit ulasan yang ringkas je lah, tanpa pergi pada technicality kes ni sangat, sebab kami ni pun orang awam pun kalau cerita secara teknikal ni pun sekejap lagi rasanya tersembuh-sembuh air liur, sekejap lagi tak faham juga. Tadi sebab Jadi isu kalimah Allah silakan kan, Tuan. bagi saya Ya. kita tak nak pergi teknikal sebab bagi saya keputusan dan juga judgement tu sangat teknikal dan sangat terperinci. Dan suka saya sebut kalau kita nak pergi kepada keputusan, quorum tu pun berbahagi kepada 3-4 beberapa pendapat hakim-hakim dalam quorum, yang mana setiap hakim ada hakim dalam mahkamah persekutuan ada pendapat masing-masing. Cuma saya suka ingin menyentuh dalam bab hakim ni, dia berbalik kepada keputusan itu, kita biasa kena tengok uruf lah, adat kita, apa customary practice kita yang kita ada, apa yang telah kita biasa diaplikasikan, apa diguna pakai di Malaysia sebagai contoh. Dan dalam silap saya dalam mahkamah sivil ni, bila pendapat bila kes-kes diguna pakai dan juga uruf daripada negara Arab dan juga amalan daripada negara-negara asal Islam itu diguna pakai sebagai bukti, ia juga bagi saya sebagai seorang yang dilatih dan juga mendengar ujahan, mendraft submission dan daripada masa yang sama baru beramal di mahkamah syariah, bagi saya satu keputusan yang baik dengan isu kalimah Allah ini adalah kita tidak boleh menyemilikkan kalimah Allah itu kepada satu bangsa saja. Itu bagi saya lah. Saya bersetuju dengan isu itu, tapi cuma saya melihat isu kalimah Allah tu sekiranya diguna pakai di Borneo dan juga tidak diguna pakai di Semenanjung, mungkin itu boleh menjadi satu savior, sebab di Semenanjung tidak begitu customary untuk guna pakai kalimah Allah bagi agama lain. Itu je lah. Cuma itu pendapat saya, sekiranya boleh saya isu. Cuma bagi saya Tuan Din kan, di Mesir isu ni tak ada isu kan, sebab bagi saya Allah itu di Mesir dan juga banyak majlis negara Arab, baik kaum Kristian Koptik sana pun, bangsa sana mengguna pakai kalimah Allah sebagai universal kan, satu kalimah yang sama. Jadi Ya, betul. Betul. Tapi melalui apa kita kata justifikasi daripada Mahkamah Qadha Ali di sini, bahawasanya mestilah tidak berlaku kita kata kalimah Allah ni dengan sewenang-wenangnya untuk dilakukan provokasi setuju. sebagai contoh. Sebagai contoh, jikalau ada pihak sebelah kita kata non-Muslim tiba-tiba menggunakan kalimah Allah ni sebagaimana dia hendak missionary lah, sebagaimana dakwah missionary, tiba-tiba menggunakan kalimah Allah ni untuk membuat provokasi, berlakunya pertelingkahan di antara keharmonian di antara agama. Jadi isu ni adalah satu isu Betul. kesepakatan lah. Dan mungkin benda ni tak timbul di tempat kita secara kita kata secara langsungnya. Tapi dah mungkin akan kemungkinan benda ni akan berlaku. Kemungkinan lah benda ni akan berlaku dan kita tidak menolak kemungkinan tersebut. Tapi betul lah dia bergantung pada uruf. Jadi saya cuba nak tanyakan sebab saya nak compare dengan yang sini lah, sebab kita kat sini kita pun memang kita baca jurnal, kita baca perbahasan para ulama dekat sini dan juga daripada pihak bishop sebelah sana lah. Maknanya tapi dia orang bersepakat lah, maknanya benda ni dia sama-sama, maknanya dari pihak Islam sendiri tidak boleh membuat provokasi menggunakan kalimah-kalimah ataupun yang mana ada orang kata nilai kebersamaan dalam kalimah tersebut. Apa-apa
pendapat jumhur para ulama mengatakan tidak boleh wanita dilantik sebagai seorang qadi, tapi selepas melihat kepada riayatul masalih nas, melihat kepada kepentingan maslahat umum pada masyarakat kita pada hari ini, maka pendapat itu sudah direhatkan untuk diamalkan pendapat yang mana lebih relevan. Kerana pendapat ni ada dalam Islam. Kenapa kita nak kita kata nak ketepikan? Sebab tu suka saya nak cakap di sini bahawasanya guru-guru kami di Al-Azhar mengajar bahawasanya bukanlah al-aqwalu ar-rajihah laysat mahdumah, al-aqwalu ar-rajihah laysat ma'sumatan, wal aqwalu marjuhah laysat mahdumatan. Maksud dia apa? Pendapat-pendapat yang utama, yang lebih diberi keutamaan, pendapat yang muktamad dalam mazhab sekalipun, yang dijadikan pendapat majoriti para mazhab, para ulama, itu bukanlah selama-lamanya relevan sepanjang zaman. Tak. Dan dalam masa yang sama, pendapat yang agak terpencil dan mungkin agak tidak diketengahkan dalam masyarakat pada hari ini, bukanlah bermaksud pendapat itu boleh kita kata diabaikan. Kadang-kadang dia ada kita tengok cara kita nak muazanah, cara kita nak well balance kan pendapat para ulama ni, kita kena tengok dia ada beberapa dia ada pendapat ni yang direhatkan. Dia guna istilah direhatkan. Jadi Syekh Abdullah bin Bayah dia kata ada terkadang pendapat ni direhatkan seketika kerana membagi ruang kepada pendapat yang lain yang sudah tidak lama dipakaikan. Jadi itulah saya nak sebut sini. Jadi itu natijah daripada saya mengatakan bahawasanya tidak benar, dan saya tak setuju, dan bahkan para ulama Al-Azhar sendiri tidak setuju jikalau perempuan ini diketepikan apabila mereka mempunyai keahlian untuk berada di hadapan, terutamanya dalam bab qada dan juga bab ifta. Sebab tu Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib menegaskan dalam posting Twitter dia, seingat saya dalam bulan lepas, sekitar 15 ke 14 hari bulan Mei, mengatakan bahawasanya kami sesekali tidak mengetepikan, maknanya meminggirkan para wanita apabila mereka mempunyai indahunna ahliyatan lil qada wal ifta fanuqaddimuhunna, maka kami mentakdirkan mereka jikalau mereka mempunyai keahlian dan sudut qada juga ifta. Wallahu a'lam. Jadi betul lah, sebab kalau kita tengok dalam bab ifta sendiri pun kadang-kadang kita terpaksa ketengahkan pendapat-pendapat yang muqabil asah untuk tujuan ataupun untuk kesejahteraan mustafti, untuk orang yang minta fatwa tu sendiri kan. Ya, betul. Okey. Betul. Kita dah nak masuk 2 jam dah bersiaran ni. Okey, jadi sekejap ada soalan, tapi soalan ni bukanlah berkait sangat dengan topik kita pada malam ni. Cuma untuk memastikan agar pendengar kita malam ni paling-paling dia boleh tidur lena lah soalan yang terjawab. Jadi yang ni saya bagi dekat Puan Wafda dulu jawab soalan ni. Lepas pada tu kalau Tuan Syarafi nak tambah pun boleh, ataupun Tuan Adli ni nak tambah pun boleh. Jadi soalan beliau dia tanya, adakah menjadi satu keperluan dalam kes pengesahan nikah untuk dimasukkan surat tauliah wali hakim? Soalan ni saya biasa tak ambil berat sangat sebab saya tak ada perancangan nak kahwin lagi. Okey, silakan Puan. Okey, sepanjang saya bawa kes pengesahan nikah, memang saya akan letakkan apa yang sebagaimana yang diminta itulah, supaya tak ada isu kenapa tak ada benda tu tahu. Sebab sepanjang saya bawa kes pengesahan nikah, saya tak pernah ada isu berkenaan dengan yang wali hakim tu punya pelantikan tu. Mungkin Muhammad Syarafi boleh respon sikit kalau dia ada pandangan lain. Kalau ikut kepada keperluan ataupun tidak, sebenarnya dia bukan syarat wajib untuk mengatakan perlu ada ataupun tak tauliah hakim tu. Dia yang utamanya kalau berkaitan dengan kes pengesahan nikah ni, yang paling penting adalah dokumen pihak-pihak bernikah. Maksudnya surat konsulat, sijil nikah. Kalau bermula tahun 2013 dan ke atas, which is tahun 2013 hingga yang terkini,
kebiasaannya kalau pihak-pihak tu bernikah secara sah ataupun bukan sindiket lah senang cerita. Dia ada gambar tau. Ada gambar apa, gambar masa majlis tu berlangsung lah. 2013 ke bawah je yang tidak ada gambar. So itu jadi saya just tambah je lah apa yang Prof dah beritahu. Dia bergantung kepada keperluan hakim tu dan dia tidak menjadi satu keperluan untuk wali tu lah, wali yang dilantik sebagai wali hakim tu tunjuk dia punya tauliah. Tidak. Dia yang utamanya adalah dokumen asas dia adalah sijil nikah Thailand tu ataupun sijil nikah luar negara tu dengan surat konsulat daripada pejabat konsulat lah, mengatakan pihak-pihak telah melangsungkan pernikahan di negara itu untuk mengesahkan bahawa perkahwinan itu berlangsung di luar negara, bukan di dalam negara, tapi gunakan surat luar negara. Faham tak? Maksudnya dia bukan sindiket lah senang cerita, sebab nikah sindiket ni dia nikah dalam negara, contoh dia nikah di Thailand tapi yang keluar surat nikah di Kelantan, nikah di Kelantan tapi yang keluar surat Thailand. So tu nikah sindiket lah tu. Tu ada masalah. Bila siasat-siasat rupanya nikah sindiket. Tapi kalau yang betul-betul nikah yang betul ikut ni, dia tak jadi isu sebab berkenaan dengan wali hakim ni, wali yang ditauliahkan oleh raja ni, bukan semua orang boleh ada dia punya tauliah tu. Dia sama macam kita lah, macam kodi kita dekat apa, juru nikah kita dekat Malaysia ni lah. Bukan semua orang ada apa sijil tauliah sebagai juru nikah tu. Penolong pendaftar nikah cerai rujuk. So dia bukan senang lah macam tu. Dia nak tunjuk tu satu hal. Tapi tidaklah menjawab pada persoalan tu, tidak menjadi satu keperluan lah. Kalau ada lagi bagus. Tapi bukan kewajipan. Saya setuju. Saya rasa saya nak tambah sikit daripada pendapat Tuan Syarafi dengan Puan Wafda tadi. Saya rasa sebabkan isu timbul disebabkan perlunya rigid sistem dari segi perlunya nak tunjuk tauliah wali hakim dan sebagainya, ialah kerana peningkatan kes kahwin sindiket satu hal. Lepas tu kita ada kalangan juru nikah yang dah habis tauliah. Dia dah habis tamat tempoh dah dari juru nikah, tapi sebabkan dia terlibat dalam sindiket, ini menyebabkan satu isu juga. Saya 2 tahun lepas saya pernah assist orang. Saya tahu kes ni. Saya tahu kes yang tauliah dia dah tamat tapi dia nikahkan. Ya, betul. Ada dia berlaku di wilayah ada satu, saya rasa saya ada sebab ada minta tolong, ada seorang lawyer syar'i minta tolong saya, ada seorang, dan yang di Selatan Thai tu banyaklah yang kes dan banyak reported kes yang kita boleh check. Dan bagi saya isu sindiket ni dia berkait rapat jugalah dengan isu poligami yang bagi saya sangat, macam kita baru ni kita ada kes poligami yang sampai laki poligami yang pukul bini tu kan. Bagi saya itu satu, saya berbincang juga semalam dengan salah seorang lecturer saya dalam masa yang sama, apakah solusi sebenar untuk kita memastikan benda yang halal itu dinampak baik dari segi pandangan umum masyarakat. Sebab bagi saya isu utama dalam kalangan masyarakat ialah masyarakat tak tahu undang-undang. Kita dah ada site undang-undang, cuma kita tidak ada pematuhan dari segi undang-undang, dan perlunya masyarakat untuk faham bahawa undang-undang sedia ada itu adalah bantu untuk guide pemakaian undang-undang itu sendiri untuk memastikan keamanan dalam negara, dalam masyarakat. Tapi kenapa kita tidak mampu capai itu? So benda ni bagi saya satu berbalik kepada konsep adakah orang, sebab tu orang kata, kalau nak kata kita tak boleh bias, saya setuju dengan isu perbincangan hari ini, kita tidak boleh bias dari segi gender dan sebagainya, sebab pokok pangkalnya berbalik kepada individu itu sendiri, dia amanah ke tidak dan sebagainya. Dan macam isu yang saya tengah handle sekarang, saya tengah handlekan satu judicial review untuk keluar Islam. Bagi saya ini satu isu kontroversi untuk memastikan nama si pemohon perayu ini ditukar kepada nama Cina asal oleh kerana telah pun ditinggalkan oleh suami, tergantung tidak bertali lebih 16 tahun, dan di isu sindiket nikah juga tahun 1989 ya, isu sindiket nikah, borang nikah palsu, sijil masuk Islam palsu, dan hasil perkurniaan kahwinan dikurniakan 2 orang anak lelaki, 2 orang anak lelaki yang bagi saya Masya Allah sangat baik.
wali dan sebagainya. Namun ditinggalkan tidak bertali selama lebih 16-17 tahun, dan bagi saya tidak mahu lagi melihat satu lagi isu, terutamanya kes seperti Nyonya Tahir, dan saya punya anak guam saya pun sendiri telah pun 3 kali masuk camp isi tabah, dah masuk join, kita pun dah jumpa kaunselor, sharing kaunselor, kita dah sit down dengan pejabat agama. Dan sebab at the end of the day, apakah konsep keadilan yang kita nak bawa? Adakah adil untuk kita untuk menafikan hak seorang manusia yang telah pun dianiaya? Saya dapat isu ni sebab dianiaya disebabkan ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang suami yang sepatutnya menjaga maruah dia. Ni dari segi Islam ni, saya satu fitnah bagi Islam. Seorang lelaki katanya konon agama Islam, seorang polis, pensionada, tahu-tahu kahwin kontrak macam tu semua scam. Dan pengesahan ni telah pun dibawa kepada Mahkamah Tinggi Syariah Perak dan mengesahkan sendiri bahawa memang ada clear cut pemalsuan sijil masuk Islam, sijil nikah dan sebagainya. Jadi kiranya memang nikah syubhah lah, wati syubhah. Anak tu pun tak tahu apa hasil sebagainya. Memang wati syubhah. Dan bagi saya satu kesedihan lah, kita menjeopardiskan akidah 3 orang, bagi saya 3 orang. Si isteri yang ditinggalkan, si anak 2 orang lelaki. Dan saya sedikit terkilan bagaimana perlu kita, apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk memastikan perkara ini tidak lagi berlaku. Banyak benda, isu ni bagi saya sangat serius, kena melibatkan isu akidah. Dan itu saja konsen saya lah, perlu penambahan lagi. Wallahualam, insyaAllah, itu saja. Okey, jadi kesimpulan dia kalau nak bernikah, pastikan prosedur dia elok lah. Dia tak kisah nak bernikah di luar negara pun, asalkan dia bukan nikah sindiket, ataupun cara kasar dia orang sebut nikah lari lah, kahwin lari. Okey. Bahang rambang. Okey, kita nak minta untuk buat kesimpulan lah pada tajuk kita malam ni. Sebenarnya kita tadi daripada awal kita dah bincang dari sudut perbahasan fiqahnya secara ringkas, dan kita dah diterangkan oleh Saudara Din tadi. Kemudian dari sudut amaliah, dari sudut perbuatan, dah diterangkan oleh Tuan Syarafi macam mana kita dah ada hakim mahkamah syariah yang daripada kalangan hakim wanita, dan daripada sudut hakim sivil pun dah lama sebenarnya, seperti mana yang diterangkan oleh Tuan Adli tadi. Okay, jadi untuk sesi penggulungan ataupun kesimpulan ni, saya orang putih sebut ladies first. Jadi saya persilakan Pak Wafdal untuk buat beberapa kesimpulan. Puan Wafdah. Agak bersama kita orang ke lagi ni? Respon. Okey, dengar. Okey, dengar. Okey. Kita risau dia hilang dalam bungkus. Aduh, penat tau. Biar pusing-pusing dah depan rumah ni. Tak tahu nak pergi mana dah ni. Aduh. Kena tukar ni lah internet ni. Saya pun pasang Unify ni. Allah, insyaAllah lepas ni kena pasal Unify pula lah. Letih lah macam ni. Duk pusing sana, duk pusing sini. Okeylah, sebagai kesimpulan kepada tajuk kita pada hari inilah hakim wanita menurut perspektif saya. Walaupun saya ni bekerja sebagai peguam syar'i, tapi saya menyuruh kepada wanita-wanita mungkin mana yang ada dekat dalam kita punya sesi dengar kita punya talk ni, yang kata dia pakai kerjaya dulu lah. Saya rasa dia sebagai satu kerjaya profesional juga nak jadi hakim syar'i itu, supaya sistem perundangan dan kehakiman syariah ni di semua negeri, terutama di Malaysia, dapat membantu usaha nak meningkatkan lagi lah kualiti penyampaian perkhidmatan mahkamah syariah, dan seterusnya membantu usaha untuk memperkasakan sistem perundangan kehakiman syariah. So bagi yang mungkin orang kata student lah Al-Azhar, terutamanya yang berjurusan syariah lah, boleh merancang dan merencana selepas habis degree nak buat apa selepas itu. Itu lebih baiklah.
Itu saja, wallahu alam. Okey, Tuan Adli, silakan kalau ada. Walaupun Tuan baru masuk jadi pembicara, tapi saya perasan Tuan Masya Allah daripada awal pembincangan ikut dengan kita tadi, mungkin Tuan pun boleh bagi sedikit kesimpulan untuk topik kita malam ni. Alhamdulillah, kesimpulan saya, Alhamdulillah saya syukur dapat bersama pada malam ni, dapat belajar banyak daripada tuan-tuan speaker yang lain dan juga Puan Wafda daripada segi ilmu. Alhamdulillah banyak yang saya belajar pada malam ini. Cuma saya setuju dengan Puan Wafda dan juga pendapat Tuan Din kita, di mana perlunya ada satu kefahaman yang jelas bahawa ini tidak ada kesalahan ataupun bahkan ia satu keperluan untuk melantik hakim wanita syariah di Malaysia ini, sebabkan uruf kita dan juga daruriyat tu ada. Kita ada keperluan untuk hakim syari'i. Saya suka, bagi saya kalau saya ingatkan nak suruh Tuan Din, nanti saya PM Tuan Din lah, macam mana apa pendapat Ibnu Hazm dalam Al-Mahalla. Bagi saya satu pendapat yang bagus dari segi, sebab Ibnu Hazm ada jelaskan beberapa isu berkenaan pelantikan hakim syari'i wanita dalam Al-Mahalla tu. Cuma bagi saya nampak Malaysia, dan saya amat berbangga dengan Malaysia, bagi saya telah menjadi satu benchmark lah, yardstick kepada mana semua negara-negara yang mana majoriti penduduk Islam itu sendiri dari segi perundangan. Sebab kita ni satu perundangan yang unik, kita ada dua-dua, hakim syar'i dan hakim sivil. Cuma perlunya penambahbaikan. Kita tak akan selamanya perfect, tapi dari tahun ke tahun dan juga buat para pelajar undang-undang, bagi saya belajar itu tidak akan pernah habis, terutamanya dalam segi perundangan syariah dan juga perundangan sivil. Setiap hari kita akan belajar benda baru. Dan macam mana yang dinyatakan oleh Puan Wafda, saya juga ingin menyahut sahabat, ingin juga mengujakan cadangan dan juga mencabar pelajar-pelajar perundangan daripada kelahiran daripada Mesir ke Timur Tengah, ataupun daripada terutamanya dan juga daripada IPTA, awam kita sendiri, UIA, USIM, UKM, Graduan Usuluddin dan sebagainya, undangan syariah dan undang-undang, untuk berkhidmat bersama-sama dalam memperkasakan sistem kehakiman syariah di Malaysia ini, insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih Tuan Adli. Seterusnya kita bergerak kepada Tuan Syarafi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada penganjur sharing kita malam ni. Tuan Faiz sebagai speaker, Tuan Din, Tuan Adli, Puan Wafda. Cuma saya nak bagi sedikit semangat sikit lah. Mungkin ada kalangan listener-listener kita yang mengimpikan, yang berhasrat untuk menjadi seorang hakim, baik lelaki ataupun perempuan. Cuma pengkhususan kita malam ni berkaitan dengan hakim wanita. Dari sudut justifikasinya, kenapa perlunya hakim wanita itu ada, apa yang saya boleh simpulkan kat sini, kita boleh faham dari sudut fatwanya dah ada dan juga fatwa negeri pun dah membenarkan. Jadi jangan rasa terhalang lah. Kalau kata nak menjadi seorang hakim tu, jangan rasa terhalang disebabkan aku adalah wanita. Tidak. Dah ada pun fatwa yang membenarkan, dan Tuan Din pun dah ulas panjang lebar tadi. Ada keperluannya untuk melantik hakim wanita. So siapa yang berkeinginan untuk menjadi seorang hakim di masa akan datang, teruskan cita-cita anda. Okay. Sebab bila kes-kes di mahkamah ni dia takkan pernah habis. Jangan risau. Kes-kes di mahkamah syariah terutamanya dan mahkamah sivil juga, Tuan Adli, takkan pernah habis. Dia hanya akan habis bila kiamat je. Maksudnya selagi mana ada orang nak bercerai, selagi mana ada orang nak buat tuntutan di mahkamah, selagi itulah servis ni diperlukan dari masa ke semasa. Dari sudut bidang tugas ni pun orang kata untuk hakim wanita ni tidaklah terlampau berat. Macam saya terang tadi lah, dia lebih kepada kes-kes mal, bukan kes-kes jenayah. Kes-kes jenayah ni dia akan diserah kepada hakim lelaki lah. Dan dari sudut kekosongan penjawatan, maksudnya bila setiap tahun pegawai-pegawai akan naik pangkat. So kekosongan jawatan tu ada. So jangan risau. Teruskan dengan azam dan iltizam lah untuk menjadi seorang hakim. Dalam masa yang sama, kita nak memartabatkan undang-undang, terutamanya undang-undang syariah di negara kita, supaya dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang,
pihak luar ataupun pihak lain akan memandang undang-undang syariah kita ni orang kata orang kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan undang-undang civil kita. Seperti mana yang kita faham, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara kita. Tapi tak mustahil satu masa nanti undang-undang syariah pun akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan undang-undang civil. So saya harapkan dengan perkongsian kita pada malam ini semua orang dapat manfaat, dan daripada pihak saya kalau kata ada terkurang saya minta maaf, kalau kata ada terlebih tak ada masalah. Terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan untuk berkongsi sedikit ilmu saja, sebab kita ni nak kata kita ni pakar belum lagi. Nampak je tengok ramainya follower dia ni. Tidak, tapi kita ada sedikit ilmu yang kita boleh kongsikan dengan harapan ianya akan menjadi saham kita semua. Maksud saya saham semua orang dalam sharing session lah. Tuan Adli, Puan Wafda, Tuan Din, Tuan Faiz dan juga penganjur sendiri lah. Wallahualam. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembali kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syarafi. Cuma itulah, dia saat akhir ni ada satu permintaan pula sebelum daripada saya nak bagi Ustaz Din buat sedikit khulasah ataupun kesimpulan. Daripada sini tadi dia komen, dia tanya kalau boleh untuk peguam ataupun bakal hakim ni buat demo mula-mula dalam mahkamah nak start case, sebab untuk starting je, kalau panjang boleh pendekkan, sebab dia kata untuk jadi inspirasi dan tambah semangat nak study musim PKP. Jadi yang ni agak-agak boleh buat tak? Kalau boleh buat sekejap sikit pun tak apa kot. Saya pun sebenarnya saya tak pernah masuk mahkamah. Saya pun tak tahu macam mana proses tu. Saya jadi pegawai syari'i je lah, saya baca nombor kes kan boleh. Saya tak tahulah siapa nak jadi YA. Kita letak Puan Wafda lah jadi YA. Puan Wafda. Sebabkan dia adalah perempuan dalam ni. Jadi mungkin dia akan menjadi YA lah, ya Arif. Tuan Adli dia dah bersedia untuk jadi tukang baca kes. So mangsa keadaannya saya lah untuk menjadi peguam. So boleh tak ada masalah. Kita demo lah, demo sikit lah kata. Okey, baik. Hakim siapa? Hakim Puan Wafda. Din saya punya klien saya lah. Oh. Okey. Tu nak kes apa ni Kes poligami ke? Apa ni, Hakim senyap je lah Hakim bagi salam je lah. Hakim bagi salam lah. Kes saya poligami. Poligami boleh lah. Permohonan poligami. Okey. Tak tahu nak cakap macam mana sebab baca macam tu je lah kan sebut nama kes. Ya. Hakim kena bagi salam dulu. Hakim bagi salam dulu, Hakim masuk. Okey, Hakim bagi salam. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kes nombor saya izin kes nombor, tapi kes jenayah ni. Kes nombor JS 8019, permohonan poligami antara Puan Muhammad Faiz Haris dan Jabatan Agama Islam Selangor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan izin Ya Arif Puan Hakim, saya Muhammad Syarafi Muhammad Saleh, peguam syari'i yang mewakili pihak pemohon dalam tindakan yang dinyatakan sebentar tadi, dan pihak anak guam saya hadir pada hari ini, dan juga rakan bijaksana di pihak pendakwaan juga hadir, dan pihak kami bersedia dengan prosiding yang akan diteruskan sebentar saja lagi. Saya serahkan kepada pihak mahkamah untuk meneruskan prosiding, Arif. Okey tak? Okey, sampai situ je lah kan. Macam itu. Okey. Ya, Arif boleh lah. Ya, Arif, dia itulah Dia dengar je. Itu je lah dia mendengar saja. Okey. Dia mendengar saja. Situasinya dia mendengar saja. Dia banyak mendengar dan mencatat. Tu situasi Ya Arif lah. Selebihnya adalah tugas. Bila nak ketuk. Nak ketuk tu bila dia nak Bila putuskan ada, tangguhan kes.
Dia ketuk last-last Dia ketuk last-last masa nak break. Dia lain daripada tu. Okay. Betul. Tu tak ketuk tu. Kesian Puan Wafda, internet tak ada ketuk. Okay. Mudah-mudahan ni yang pendengar kita yang minta tadi tu dapatlah inspirasi, katanya nak tambah semangat untuk belajar. Mungkin saya buat telahan lah, saya buat assumption mungkin dia penuntut dalam bidang undang-undang, jadi selamat berjaya dalam pelajaran. InsyaAllah boleh sama-sama menyusul panel-panel kita malam ni jadi barisan peguam yang hebat, ataupun mungkin boleh naik jadi hakim. Okey, baik. Kita nak serah pada Ustaz Din untuk buat kesimpulan. Kesimpulan apa Kesimpulan tajuk lah. Ada yang ringkas je. Ringkas. Khulasah ala khulasah. Khulasah. Jadi tak timbul masalah dari sudut perundangan, perlembagaan dan juga perfatwaan, hakim wanita relevan untuk untuk wanita menjadi hakim menurut perspektif syariah. Wallahualam. Masya-Allah, betul khulasah ala khulasah dia bagi. Sebaris je. Okey, masya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk panel pembicara kita pada malam ni. Kita tadi ada Tuan Afiq Fadil, boleh ikuti akaun Twitter beliau juga tadi. Saya terlupa dia punya nama akaun Twitter tadi. Kita ada Tuan Adli Zulkifli, seorang peguam juga. Kita ada Puan Wafda, kita ada Tuan Syarafi yang Tuan Syarafi memang dia beritahu daripada awal tadi, memang dia terlibat dengan syar'i sahaja. Puan Wafda pun kata tak silap saya, jadi boleh follow mereka berdua. Tuan Adli kata tak silap saya seperti mana yang dia sebut tadi, dua-dua civil dengan syar'i dia ada buat. Okey, cuma sedikit iklan sebelum kita habis. Okey, memandangkan tajuk kita malam ni berkait dengan perspektif undang-undang. Jadi kalau ada dari kalangan pendengar malam ni yang mungkin ada adik-adik lepasan SPM ke, lepasan STP ke, ataupun lepasan diploma, ataupun yang mungkin ada bercita-cita nak melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang, hari Sabtu ni 26 hari bulan kita akan ada sesi spaces lagi, Dr. Spaces ruang, dengan sekali lagi dengan Tuan Syarafi juga, dan juga Puan Mira Syam, Tuan Jad Ikhwan dan juga Tuan Irwan Suwadi, untuk kita ceritalah macam mana orang kata progres dalam kerjaya dalam bidang undang-undang. Jadi 4 orang peguam yang saya jemput, bidang amalan guaman masing-masing ni berbeza. Ada yang syar'i, ada yang syar'i dan sivil, ada yang sivil, ada yang buat jenayah. Bukan peguam tu buat jenayah, bidang guaman di dalam bidang jenayah. Saya takut nanti orang salah quote, nanti dia kata peguam buat jenayah. Tak, bidang guaman ni, guaman dalam bidang jenayah. Okey, jadi boleh ikut kita di Twitter Spaces The Patriots. Jadi jangan lupa juga ikut akaun The Patriots dan juga akaun Twitter Liqa Asyairah, kita punya penganjur malam ni. Jadi terima kasih banyak pada rakan-rakan pendengar yang sudi mendengar daripada awal sampai habis. Mudah-mudahan dapat memberi input yang berguna untuk kita sama-sama bawa dan ketengahkan pada masyarakat. Jadi mohon maaf atas barang kekurangan. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat.